InsyaAllah majlis kita akan mula sekitar 2 minit lagi insyaAllah. 2 minit lagi kita akan mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan slot kita yang kedua. Sebelum kita mulakan slot kita yang kedua, saya dengan segala hormat mempersilakan yang berbahagia Dr. Abdullah Jalil untuk naik ke atas pentas. Silakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyerahkan majlis secara sepenuhnya kepada yang berbahagia Dr. Suka untuk saya memperkenalkan sedikit berkaitan dengan biodata ringkas Dr. Abdullah. Nama beliau adalah Dr. Abdullah Jalil, bertugas sebagai pensyarah di Fakulty of Economic and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Mendapat pendidikan di Kolej Islam Sultan Alam Shah ataupun dikenali sebagai KISAS, betul-betul kan? KISAS sebelum ni KIK. Kemudian mengambil sarjana muda of Syariah di Yarmouk University Erbil Jordan, sarjana MBA di Universiti IIUM Gombak, kemudian PhD in Islamic Finance di INCEIF, the Global University of Islamic Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi tanpa memanjangkan kalam, saya dengan sehormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Jalil untuk menyampaikan ceramah yang kedua yang bertajuk Sejarah Kemunculan Teori dan Perkembangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan sehormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dhakaraka dhakirun wa kullama ghafala an dhikrikal ghafilun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil al-mubin waj'alna min 'ibadikal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma iftah lana kulla khair min kulli khair fi kulli khair, amma ba'd. Jadi terima kasih kepada saudara pengurusi majlis
pihak penganjur Jabatan Agama Islam Selangor, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kita dapat bersama-sama berkumpul membincangkan ilmu yang paling tinggi di dalam Islam. Dan kalau kita tengok, sebahagian ulama mengatakan ilmu yang paling tinggi dalam Islam adalah ilmu akidah. Yang kedua ilmu tafsir, yang ketiga ilmu hadis, yang keempat ilmu fiqh, dan yang kelima ilmu tasawuf dan seterusnya. Jadi ilmu yang kita bicarakan pada pagi yang berbahagia ini adalah ilmu yang sangat-sangat besar dan tinggi nilainya. Dan sebelum saya pergi masuk kepada tajuk kita yang sangat penting ini, saya pertama sekali ingin memberitahu tentang beberapa perkara asas. Pertama, maksiat itu boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Dosa itu boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Pertama, dosa syirik dan kufur. Yang kedua, dosa bid'ah. Dan yang ketiga, dosa maksiat. Jadi sebenar-benarnya dosa bid'ah ini adalah lebih dahsyat daripada dosa maksiat. Sehingga kan Imam kita, Imam Syafi'i pernah berkata, adalah lebih baik kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh dosa maksiat selain daripada syirik, daripada kamu bertemu dengan Allah bisyai'in minal ahwa, daripada kamu bertemu dengan Allah dengan sesuatu sedikit daripada ahwa. Ahwa ni hawa nafsu dalam agama. Dulu di peringkat awal ahli bid'ah ni dipanggil sebagai ahlul ahwa. Jadi peringkat yang kedua maksiat itu adalah bid'ah, tetapi ia adalah maksiat yang sangat halus. Kalau nak diumpamakan, maksiat ibarat najis. Maksiat ni ibarat najis. Najis ni zahirnya buruk, baunya busuk, rasanya memudaratkan dan sebagainya. Semua orang boleh kenal najis dan semua orang tak suka najis. Tetapi bid'ah ni diumpamakan seperti racun. Dan bukan racun semata-mata, kerana racun kalau dihidangkan, diletakkan di atas meja makan, dilabelkan botol racun itu racun, tak ada orang nak makan. Tak ada orang akan makan. Jadi bid'ah ini adalah racun yang dihidang dalam makanan. Ataupun kita panggil syubhat. Ahli bid'ah ni fitnah dia berada di bawah fitnah fitnah dajjal. Fitnah syubhat dia panggil. Fitnah ada banyak jenis kan. Kita ada fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj ni memusnahkan masyarakat, memusnahkan dunia, datang bunuh orang, rogol perempuan, ambil harta rampasan. Itu fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Fitnah syaitan, dia akan suruh kita buat seluruh kemaksiatan dari satu kepada satu. Fitnah nafsu, daripada 10 kejahatan tu dia suruh kita lazimi 1 atau 2. Nafsu ni dia lebih suka kepada beberapa maksiat yang dia lazimkan sebagai tabiat dia. Fitnah wanita dengan wanita lah. Fitnah iblis, fitnah penyakit tersembunyi. Fitnah penyakit tersembunyi macam kita kata ujub, ego. Itu fitnah iblis. Fitnah dajjal ni apa dia? Fitnah dajjal ni ialah kabur di antara hak dan batil. Itu fitnah dajjal. Dan itulah juga fitnah ahli bid'ah. Fitnah mengaburkan di antara hak dan batil, bukan di antara sawab wal khata'. Perbezaan di antara sawab wal khata' ini adalah perbezaan dalam perkara-perkara furu'. Macam kita kata ra'yuna ra'yuna sawabun wa yahtamilul khata'. Pandangan kami betul, mungkin salah. Itu dalam bab furu'. Dalam bab akidah kita kata al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Dalam bab akidah kita tak boleh kata sama-sama betul, tak boleh. Sebab perbezaan dalam bab furu' kita panggil al-farqu bainas sawabi wal khata'. Jadi kita boleh kata kemungkinan kita pandangan kami sawab, tapi mungkin juga salah. Tak apa, tak ada masalah. Tidak disyaratkan jazam dalam perkara furu'.
Tetapi dalam bab akidah kita wajib jazam. Syarat akidah yang sahihah ataupun yang kita panggil al-ma'rifatus sahihah, yang disebut sebagai keimanan yang betul tu ada 3 syarat, kan? Pertama mestilah berpunca daripada dalil, sama ada ijmali atau tafsili ataupun naqli ataupun akli, mesti berpunca daripada dalil. Yang kedua mesti jazam. Dan yang ketiga mesti bertepatan dengan hakikat. Ini 3 ini boleh dinamakan akidah. Kalau tidak ada jazam, iaitu tidak ada putus menafikan pandangan yang berbeza, maka itu tak dikira akidah. Itu masih lagi tak mencapai tahap akidah yang sah. Dia mesti jazam. Jazam ni apa? Kita mesti putus bahawa kita al-haqqu ma nahnu alaih. Kami berada di atas kebenaran. Wal batilu ma alaihi khusumuna, dan batil itu apa yang dipegang oleh musuh kami, orang berbeza pandangan dengan kami dalam bab akidah. Macam contoh akidah Tuhan bertempat. Akidah Tuhan bertempat tak boleh kita kata perkara khilafiyah. Kerana akidah Tuhan bertempat itu menafikan usul akidah kita. Kita wajib jazam Allah itu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Wajib. Tak boleh dalam mana-mana sekelip mata saat ke kita kata Allah tak bersifat dengan mukhalafatul lil hawadith. Mungkin tidak. Tak boleh. Jadi siapa yang kata Tuhan bertempat, dia telah membatalkan ataupun dia telah meruntuhkan, dia telah bertentangan dengan 3 usul akidah. Mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Jadi kalau kita kata akidah Tuhan bertempat, mungkin betul. Habis kita punya 3 usul akidah kita dah jatuh. Sebab apa? Kita hanya jazam pada 47 usul akidah, yang 3 usul akidah tadi kita tak jazam. Tak boleh. Sebab tu bukan masalah kita semestinya nak bergaduh, nak bertumbuk dengan orang. Tidak. Tapi masalahnya kalau saya memberkatakan bahawa akidah Tuhan bertempat tu khilafiyah, dengan sendirinya usul akidah saya runtuh. Kenapa runtuh? Kerana saya tidak jazam pada usul akidah tersebut. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ini masalah akidah. Masalah bid'ah ni bukan orang baca Yasin, bukan orang buat tahlil talqin, itu bukan masalah bid'ah, itu masalah khilafiyah. Talqin disunatkan oleh 4 mazhab. 4 mazhab kata sunat. Jumhur ulama kata sunat, sebahagian ulama kata harus. Hanya sebahagian kecil daripada Malikiyah sahaja yang kata talqin ni makruh. Jadi maknanya dari segi hukum taklifi, talqin ni hanya 3 sahaja. Sama ada sunat ataupun harus atau makruh. Tidak ada yang kata wajib dan tidak ada pula yang kata haram. Tetapi bangkit kaum tertentu pada hari ini kata talqin ni haram, bid'ah dan sebagainya. Lepas tu menjadikan perkara ini daripada usul akidah. Ini kejahilan. Jadi bid'ah ini kebiasaannya dia dihidangkan dalam bentuk syubhat. Macam saya kata tadi, fitnah syubhat ni fitnah dajjal. Kenapa Rasulullah mengatakan man sami'a bid dajjal falyan'a anhu? Siapa yang dengar dajjal datang, jangan pergi dekat, lari. Hadis sahih. Kenapa? Kerana ada satu orang yang beriman, dia menyangka diri dia beriman. Lalu dia ikut dengan kata-kata dajjal. Kemudian dia mengikut dajjal lima yarahu minasyubhat. Dia ikut dajjal kerana apa? Kerana terdengar kalam-kalam syubhat. Syubhat ni dari segi akidahnya, daripada satu sudut nampak macam betul, tapi daripada sudut yang lain batil. Daripada satu sudut macam betul, tapi dia hakikatnya batil. Sebab tu tidak ada ajaran bid'ah yang bersifat dengan racun semata-mata, tak ada. Ajaran bid'ah ini dia bersifat dengan racun yang dicampur makanan. Tak ada ahli bid'ah yang semata-mata merujuk kitab Bible ke apa, kitab Veda ke Hindu, tak ada. Mereka merujuk Quran Sunnah juga. Tetapi tafsiran yang mereka bawa tu bukan dalil tapi syubhat dalil. Jadi orang awam tak dapat membezakan antara dalil dengan syubhat dalil. Orang awam faham kalau itu ayat Quran dan Sunnah itu dalil lah. Tak semestinya lagi tuan-tuan. Ad-dalil ma yadullu ala maqsudin bi fahmin sahih. Dalil ini adalah apa yang menunjuk kepada maksud
tuan bicara ataupun nas Al-Quran dan Sunnah bifahmin sahih, dengan kefahaman yang betul. Jadi tak boleh kita ambil contohnya setengah orang, dia kata waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Dia kata malam tak perlu tutup aurat. Jadi satu orang dia pergi ziarah satu orang yang quote and quote dia panggil Tok Guru, pakai seluar pendek waktu malam. Dia kata kenapa pakai seluar pendek? Oh, dia kata Quran malam itu adalah pakaian. Waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan itu kalau kita kata itu dalil, tak. Itu dalil, memang dalil, tapi perlu difahami dengan bifahmin sahih, dengan kefahaman yang betul. Jadi banyak ahli bid'ah dia bukan bawa daripada kata-kata Mahatma Gandhi ke ataupun Siva ke dan sebagainya. Dia bawa kalam Rasulullah juga. Dia bawa Al-Quran juga. Ya. Jadi ini yang bahaya ni tuan-tuan. Ini yang bahaya. Sebab tu kalau kita tengok nanti lihat sejarah ahli-ahli bid'ah, mereka ni adalah pertama orang yang mahir berkata-kata. Orang yang mahir berkata-kata, mutakallim, macam-macam. Suka berdebat dan sebagainya. Yang kedua, mereka juga masyhur dengan ibadah. Jadi sebab tu kalau kita dengar nama-nama yang akan saya sebutkan nanti, bunyi macam jahat. Tapi di zaman mereka, mereka dianggap ulama oleh sebahagian masyarakat yang tertipu. Wasil bin Atta, anak murid Hasan Basri, pengasas kepada aliran Wasiliyah ataupun mazhab Mu'tazilah secara rasmi. Ulama kata kanat akhlaquhu akhlaqal malaikah. Akhlak dia macam akhlak para malaikat. Ini ahli bid'ah ni. Ini ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah datang menyuruh kepada bid'ahnya dengan memakai baju Metallica, rambut pang, pakai rantai bling-bling dan sebagainya, tak ada orang nak ikut. Tak ada orang nak ikut. Ya. Sebab tu ahli bid'ah ini sering dilawankan dengan para ulama. Ulama palsu tu ahli bid'ah. Ulama hakiki tu para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita bukan membicarakan tentang orang yang buat konsert maksiat ataupun orang kaki minum arak. Kita tak bicarakan tentang orang begitu. Bila kita bicara tentang ahli bid'ah, kita sedang bicara tentang orang yang zahirnya macam ulama. Perdebatannya macam ulama. Dalil-dalilnya dalil Quran dan Sunnah. Jadi sebab itu orang terkeliru. Sebab ini fitnah syubhat. Lima yarahu minasyubhat. Orang akan ikut dajjal. Lima yarahu minasyubhat. Jadi fitnah ahli bid'ah ni adalah fitnah syubhat. Jadi baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira memang kalau nak bicara satu persatu daripada kertas kerja ni memang tak sempat lah. Sebab masa yang panjang untuk dibicarakan satu persatu. Tapi saya akan mulakan dengan secara ringkasnya lah. Pertama, kita bincang berkenaan dengan perpecahan yang umat yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ataupun saya letak dulu pendahuluan. Ahli sunnah wal jamaah ini adalah satu istilah yang penting dan sangat-sangat mahal. Kenapa satu istilah yang sangat penting dan mahal? Kerana ia adalah jenama kebenaran. Ia adalah jenama kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah nak bagi tahu pada kita, bahawa umat baginda sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi kepada 73 golongan. Ini masyhur lah, saya rasa semua tahu. Tetapi Rasulullah bagi tahu dalam masa yang sama, walaupun umat Islam atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terpecah, tetapi secara majoritinya ia adalah berada dalam kebenaran. Kerana apa? Kerana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa terpelihara, bukan macam umat-umat yang lain. Ambil contoh umat Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat di Bukit Tursina selama 40 hari, maka Samiri telah membuat helah mencipta lembu, anak lembu daripada emas. Samiri ini juga dibela oleh Sayyidina Jibril. Fa Musa allazi rabbahu fir'aunu nabiyyun mursalu. Dan Musa yang dibela oleh Fir'aun adalah seorang nabi yang diutuskan Allah. Tetapi Musa yang dibela oleh malaikat Jibril itu Musa As-Samiri. Namanya Musa juga. Ketika mak Nabi Musa alaihissalam menghantar dia ke sungai, mak Musa As-Samiri menghantar Samiri ke gua.
dan dia dibela oleh Jibril alaihissalam daripada kecil. Musa As-Samiri adalah daripada ulama Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam nak mengutuskan wakil untuk berdakwah, pernah diutuskan Musa As-Samiri. Sebab tu Musa As-Samiri ni fitnahnya besar. Kan ulama kata inna fitnatal azimi azimun. Sesungguhnya fitnah orang hebat itu hebat. Jadi sebab tu kalau kita tengok bila Rasulullah SAW bicara tentang fitnah ahli bid'ah ni, kita akan tengok nanti orang-orangnya dipandang hebat. Kalau Musa As-Samiri ni nobody, penagih dadah, penagih ketum dalam masyarakat Bani Israel, tak ada orang nak ikut Musa As-Samiri sembah anak patung lembu. Tapi Musa As-Samiri ni adalah salah seorang ulama daripada ulama Bani Israel. Tapi ada penyakit dalam hatinya bila Nabi Musa pergi bermunajat, dia mula membuat anak patung lembu dan dia kata inilah Tuhan Nabi Musa. Jadi oleh kerana dia sebagai orang ulama yang dirujuk, maka fitnahnya besar. Seluruh Bani Israel kecuali Nabi Harun AS menyembah. Bila Nabi Musa AS balik, maka Nabi Musa kita pun tahu marah pada Sayyidina Harun AS, kemudian menghalau Samiri dan kemudian terpaksa melakukan taubat kepada umatnya. Umatnya terpaksa membunuh. Taubat disifat tulu anfusakum. Mereka terpaksa pegang pedang. Sebahagian riwayat kata pegang pedang satu, pegang pedang dua. Saling pancung-memancung. Hari pertama 70,000 orang meninggal kerana bertaubat. Nabi Musa doa, ya Allah keampunan. Hari kedua bertaubat lagi, 70,000 lagi. Hari ketiga bertaubat 70,000, 210,000 hingga anggaran kasar lah. Disebut oleh para ulama. Hari ketiga baru turun kemaafan. Maknanya apa? Umat Nabi Musa boleh sesat secara beramai-ramai ketika Nabinya masih hidup. Mereka berpecah dan boleh sesat beramai-ramai. Dan ini contoh ahli bid'ah. Samiri ni bekas ulama. Bukan orang biasa-biasa. Sebab tu fitnah ahli bid'ah ni, dia dah mati 1000 tahun dulu. Tapi yang sesat sampai sekarang masih ada lagi. Jadi ini ahli bid'ah. Baik. Dan saya ada sebut di awal kertas kerja saya bahawa sebenarnya kisah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai kedudukan ahli sunnah wal jamaah tak perlu nak bertikai dah. Nak bertikai apa lagi? Dia pergi library Islam, tengok kitab-kitab akidah, tengok kitab-kitab hadis, tengok kitab-kitab tafsir, tengok kitab-kitab bahasa Arab. Siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Buat Malikiyah boleh dikatakan semua adalah Asy'ariyah. Mazhab Syafi'i boleh dikatakan semuanya Asy'ariyah. Kecuali sebahagian kecil yang disebut tergelincir dalam i'tizal. Mu'tazilah. Hanafiyah 2/3 Maturidiyah, 1/3 Asy'ariyah. Hanabilah terbahagi kepada 3, sebahagian Athariyah, sebahagiannya Asy'ariyah dan sebahagiannya Ghulatul Mujassimah Hasyawiyah. Kita akan dengar nanti fitnah Karamiyah. Muhammad bin Karam As-Sajistani yang menyebabkan fitnah tajsim melanda ulama mazhab Hambali. Dan kekal fitnah itu sampai pada hari ini. Jadi kita sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah, saya kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz ni mengajar di Fakulti Ekonomi Muamalat, buat master MBA Islamic Banking and Finance, PhD Islamic Finance. Tapi Ustaz bercakap bab akidah. Ya, saya kata saya dah belajar dan mengkaji bab akidah secara serius sejak tahun 1998. Waktu saya pergi ke Jordan, saya tengok pertelingkahan pemikiran yang begitu banyak, saya mula mengkaji. Dan saya menjadi makin serius apabila saya pergi mengerjakan umrah. Maka lepas sembahyang subuh di Masjid Nabawi, saya duduk di dalam satu majlis yang begitu besar, paling besar pada itu lepas subuh. Saya duduk. Orang Arab lah. Saya tanya pada orang Arab sebelah saya, siapa Syekh ni? Dia kata Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Di antara tokoh-tokoh Wahabi lah. Jadi saya pun duduk. Satu soalan ditanya pada dia. Halil asy'ariyatu wal maturidiyatu yu'adduna minal firqatin najiyah. Adakah Asy'ariyah dan Maturidiyah dikira daripada golongan yang berjaya daripada api neraka? Saya ingat sama ada tahun 1999 ataupun tahun 2000.
waktu saya pergi umrah. Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Mudah aja jawapan dia, Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan daripada golongan yang berjaya daripada api neraka. Saya dan duduk lepas main subuh tu saya kata Allahu Akbar, subhanallah. Kalaulah golongan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah dikafirkan ataupun dikatakan tak selamat daripada api neraka di Masjid Nabawi secara terang-terangan, saya kata ini akan menjadi isu besar dalam masyarakat Islam dan umat Islam akan berpecah belah. Maka saya terus mengkaji perkara itu. Sebab tu tuan-tuan, saya terlibat dalam proses diradikalisasi tahanan militan bawah GI. Dululah, sekarang ni banyaknya ISIS. Kenapa bila saya bertemu, bila pihak polis jemput saya untuk bagi muzakarah diradikalisasi, maka saya tengok semuanya Wahabi, tuan-tuan. Jadi isu Wahabi, alhamdulillah saya dah mengkaji. Macam saya katalah, kalau buat Wahabi ni saya boleh cerita 2 minggu, saya boleh cerita. Sejarahnya, akidahnya, bahas fiqahnya dan sebagainya. Jadi bila saya melihat perkara ini berlaku di Masjid Nabawi, maka saya mula mengkaji akidah secara serius dan mula belajar akidah secara serius. Jadi walaupun saya duduk dalam Fakulti Ekonomi dan Muamalat, tapi saya tak pernah tinggal bidang akidah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kedudukan Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai majoriti ahli sunnah wal jamaah dah tak ada isu dah. Bagi orang yang mengkaji tak ada isu pun. Sejelas matahari. Tetapi akhir-akhir ini ada golongan yang mula mengatakan Asy'ariyah bukan ahli sunnah, walaupun golongan itu timbul pada kurun yang ke-12. Hanya mengikut orang yang berada di kurun yang ke-8. Tapi mereka tuduh Asy'ariyah dan Maturidiyah ni bukan ahli sunnah. Bahkan Imam Nawawi yang sebaik-baik imam tu pun, yang disebut sebagai diterima oleh 4 mazhab pun, dikatakan bukan ahli sunnah pada bab tauhid asma' wa sifat. Begitu sekali tuan-tuan. Jadi jangan heranlah kalau kita dikafirkan, kita dikufurkan. Ulama-ulama dah dikufurkan lama dah. Idza 'urifa as-sababu batala al-'ajab. Dah tahu dah itu manhaj mereka. Memang mereka mengkafirkan dalam buku-buku penuh. Saya memang menghimpunkanlah banyak sangat. Penuh dengan pentakfiran. Jadi dengan kita mempelajari ataupun kita mengetahui pada hari ini sejarah perkembangan akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau dalam kitab kerja saya tu saya ada tulis, ada gambar ni. Tuan-tuan boleh tengok nanti. Ahli sunnah ni sebenarnya boleh ditakrif dalam berbagai daripada banyak sudut. Salaf dan khalaf itu dua ahli sunnah. Jangan duk kata Imam Syafi'i salaf, Imam Nawawi khalaf, akidah mereka berbeza, itu salah. Akidah Nabi Adam sampai Imam Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman nanti, akidah Rasulullah, akidah Nabi Harun, Nabi Musa, sampai kepada akidah Imam Mahdi yang akan keluar nanti, dan akidah seluruh majoriti umat Islam sama je tuan-tuan. Akidah ni benda usul, tak berubah pun. Jadi masa sahaja berbeza, keadaan masyarakat sahaja berbeza. Zaman salaf, zaman khalaf. Kemudian kita ada 3 manhaj. Ada ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia menggabungkan antara akli dengan nakli. Itu pun ulama membahagikan lagi. Dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah ni ada yang berat nakli daripada akli, macam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi. Mereka Asy'ariyah tetapi nakli mereka lebih berat daripada akli. Ada yang Asy'ariyah tetapi mereka punya akli lebih berat daripada nakli, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Sa'duddin At-Taftazani. Ada yang ulama kata yang boleh betul-betul menyeimbangkan antara akli dan nakli, iaitu Imam Ghazali. Jadi dalam Asy'ariyah itu pun saja ada berbagai-bagai manhaj, tapi asasnya nakli dan akli. Ulama-ulama sufi bermula dengan akli dan nakli, berakhir dengan kashfi. Mereka ada manhaj kashfi, itu manhaj khusus. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang mengikut beliau, bermanhaj al-athari, yang banyak berpegang pada nakli. Kalau orang kata langsung tak ada akli, tak juga ada akli, sangat-sangat minimum, sangat-sangat sedikit. Ya. Baik. Maka saya bawa pada muka surat yang ketiga, bahawa bila Rasulullah SAW bagi tahu umat akan berpecah, Rasulullah juga beritahu jalan keselamatan. Jadi Rasulullah ni ulama kata kasihnya pada umat, bagi tahu dah umat akan berpecah, tetapi jalan keselamatannya telah dibagi tahu. Rasulullah dia sebut,
Fa'alaikum bisawadil azam. Ikut majoriti yang paling ramai. Dan ulama kata majoriti yang paling ramai ni adalah majoriti ulama. Tak ada khilaf. Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah majoriti ulama. Dalam riwayat lain alaikum bil jamaah ataupun al jamaah. Dalam riwayat lain kitabullah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku tak ada beza berkenaannya. Ada yang lain kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ada yang lain kitabullah wa aitrati. Kitab Allah dan keturunanku. Hakikatnya semuanya tak bertentangan. Dia merujuk kepada hakikat yang sama. Majoriti ulama umat. Ya, baik. Kemudian saya mulakan sebelum cerita tentang sejarah kebangkitan perpecahan umat ini dan datangnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada ulama tambah Abu Ja'far Al-Tahawi, tapi saya tak masukkan sebab yang masyhurnya dua inilah. Kenapa kita akan terangkan nanti. Baik. Jadi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu pada kita dalam banyak hadis berkenaan kemunculan golongan-golongan yang akan membawa fitnah dalam agama. Maksiat lain, fitnah dalam agama. Fitnah dalam agama, bukan ulama kata, ulama paling takut fitnah dalam dua perkara, fitnah dalam agama dan fitnah dalam akal. Adapun fitnah pada harta dan tubuh badan, mereka tak takut. Bukan mereka tak takut sombong, tak, maksudnya mereka tak risau. Itu kafarah bagi dosa, mengangkat darjat. Tapi yang paling ditakuti fitnah dalam agama. Dan kalau kita tengok fitnah dalam agama yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan bawa beberapa cerita lah. Saya akan ada 3 cerita ni, saya tambah satu lagi fitnah Zariqah, saya akan cerita. Baik. Kisah seorang lelaki Khawarij dalam kisah yang sangat masyhur, banyak hadis berkenaannya. Ketika Rasulullah membahagi-bahagikan apa kita panggil harta kepada pemimpin-pemimpin daripada Najd, Sanadid ahli Najd. Maka ada satu orang tu dia kata Rasulullah tak berlaku adil, dia kata adil ya Muhammad. Berlaku adillah wahai Muhammad. Seolah-olah Rasulullah itu khianat, zalim. Dalam riwayat lain dia kata ittaqillah ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah, seolah-olah Rasulullah tak bertakwa. Jadi hadis ini masyhur berkenaan dengan kepala Khawarij. Tapi saya bawa riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mausili. Sebagai ulama kata sanadnya hasan, sebagian ulama katanya sanadnya hasan ghairi. Kisahnya macam mana? Saya buat pendek je kat situ. Kisahnya pada satu ketika para sahabat cerita pada Rasulullah tentang seorang lelaki yang mereka kata lahu ijtihadun wa nikayatun 'alal adu. Ya Rasulullah, lelaki ni ibadatnya kuat, dia kalau berperang mengalahkan musuh memang hebat. Rasulullah kata ma'araf tu hada, aku tak kenal ma'araf tu. Aku tak kenal lelaki ni. Para sahabat cerita lagi, ya Rasulullah, lelaki ni begini-begini, istala ar-rajul. Tiba-tiba lelaki tu pun datang. Dan para sahabat pun kata, ya Rasulullah, inilah lelakinya, inilah lelakinya. Rasulullah tengok pada wajahnya ada kesan daripada kesan-kesan syaitan. Dalam riwayat lain Rasulullah, inilah tanduk pertama yang aku lihat daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, lelaki ni masuk tak bagi salam pun. Masuk-masuk tengok Rasulullah dan para sahabat lain tak bagi salam pun. Dalam riwayat lain ada riwayat sebut dia bagi salam. Tapi bila dia datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar para sahabat. Nak ajar para sahabat macam mana lelaki ni sifat dia. Maka Rasulullah kata ansyirukallahumma, aku menyeru kamu dengan Allah. Ketika kamu masuk dalam majlis ini, kata Rasulullah, kamu kata tak ada orang lebih baik daripada kamu, betul tak? Dia kata Allahumma na'am. Dia ni tuan-tuan bila masuk depan dia Rasulullah, depan dia para Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain, dia kata tak ada orang lagi baik daripada aku. Sebab apa? Ini bukan hebat sangat. Ini bukan orang hebat sangat. Memang ciri Khawarij adalah kurang ajar pada Rasulullah. Tengok Khawarij yang datang, bila dia nak suruh pukul unta, demi Muhammad bangunlah unta, demi Muhammad bangunlah unta, unta tak nak bangun. Dia pun ambil pukul, pom, unta tu bangun. Dia kata tengok, unta aku lebih berharga daripada Muhammad, lebih kuat daripada Muhammad. Sebab orang duk bertawasul, bertabaruk dengan Nabi Muhammad, dia benci tawasul dan tabaruk. Dia nak jatuhkan maruah Rasulullah dengan macam tu. Khawarij kalau Khawarij. Jadi kemudian dia pergi bersolat. Rasulullah pun perintah Sayyidina Abu Bakar pergi bunuh dia. Sayyidina Abu Bakar datang tengok dia tengah bersolat. Sayyidina Abu Bakar tak jadi nak bunuh dia, patah balik. Kata ya Rasulullah, aku bukan tak nak laksanakan perintahmu.
Tetapi bagi solat itu ada haknya. Kata Rasulullah, betul, ada haknya. Dan kau bukan orang yang akan melakukannya. Engkau bukan orang yang akan melakukannya. Umar pergi dan bunuh dia. Sayyidina Umar bangun, pergi, nak bunuh dia, tengah dia sujud. Sujud lama buat ni. Sujudnya lah, lama. Sayyidina Umar tunggu, patah balik. Rasulullah, aku nak bunuh tapi dia sedang sujud. Dan sujud itu ada haknya. Ya betul, sujud itu ada haknya dan bukan kau yang akan melakukannya. Ali pergi bunuhnya. Kalau kau sempat in adrak tahu, kalau kau sempat dapatkan dia. Sayyidina Ali pergi, tengok dia dah hilang. Maka saya kongsikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita pergi, ama wallah lau qatalah, demi Allah kalau Sayyidina Ali dapat bunuh lelaki ni, lakana awwalahum wa akhirahum wa makhtalafa min ummati rajulan. Dalam riwayat lain, lau qutila hadzal rajul makhtalafa min ummati rajulan. Kalau lelaki itu dibunuh pada hari ini oleh Sayyidina Ali, umat aku takkan bergaduh dah. Kata Rasulullah, sampai keluar Dajjal. Ulama kata inilah lelaki Khawarij, Dzul Khuwaisirah, Dzul Sudayyah, Hurqus namanya. Dan ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berperang dengan Khawarij Haruriyah, kita akan tengok nanti di peperangan Nahrawan. Maka Sayyidina Ali lepas dah mengalahkan tentera itu, Sayyidina Ali kata cari orang yang ada ciri-ciri begini dan begini. Sebab itu yang Rasulullah kata kalau tak kerana dia, umat aku takkan berpecah. Maka bila jumpa lelaki dengan ciri tersebut, Sayyidina Ali pun bertakbir Allahu Akbar dan sujud syukur. Kenapa? Kerana akhirnya dialah yang dapat membunuh orang tersebut dalam peperangan Nahrawan. Ini Khawarij sana. Kafir mengkafirkan, bunuh para sahabat. Baik. Dan ini kalau kita tengok Khawarij Azariqah ni Khawarij yang berperang dengan Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah. Bila kerajaan Bani Umayyah bunuh golongan ini, kerajaan Bani Umayyah penggal kepala dia dan letak di perkarangan Masjid Umawi. Masjid di Damsyik. Masjid Umawi. Jadi kepala Khawarij Azariqah tu dipancung dan dipacak di tangga-tangga Masjid Umawi. Datang satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dan dia tengok satu kepala tu. Dia tak kata Allah sedihnya kisahnya kamu dizalimi, tak. Dia kata apa? Kilabun nar. Dia kata, ini anjing-anjing neraka ni. Anjing-anjing neraka. Orang tabi'in terkejut. Bani Umayyah ni pun kerajaan zalim bagi mereka. Kenapa golongan yang menentang kerajaan Umayyah ni dikatakan anjing-anjing neraka? Kata tabi'in tersebut, adakah kamu mendengar ini daripada Rasulullah ataupun kamu cipta-cipta? Tak. Kata dia, kalau aku tak dengar sampai 7 kali, Rasulullah kata mereka ni anjing-anjing neraka, aku takkan panggil mereka ni anjing-anjing neraka. Ramai para sahabat seperti Allah bin Umar berpandangan seburuk-buruk makhluk atas muka bumi ini Khawarij. Tuan-tuan boleh tengok ISIS, Boko Haram, Syabab ini semua Khawarij. Betapa mereka telah merosakkan Islam lebih teruk daripada orang bukan Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis sahih Ibn Hibban daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah dah kata innama atakhawwafu alaikum. Sesungguhnya apa yang aku sering atakhaw, bukan akhafu. Kita pun belajar dalam bahasa Arab. Takhawwaf dengan akhaf tak sama. Berulang-ulang, aku sering takutkan. Rajulun qara'al Qur'ana hatta ru'iyat bahjatuhu alaih. Orang yang lelaki yang baca Quran sampai nampak hebat. Wa kana ridaan lil Islam, bahkan dia pernah jadi kain selendang untuk Islam. Dia pernah jadi tokoh agama pun. Ghayyarahu ila ma sya'allah atau ghayyarallahu ila ma sya'a dan riwayat lain. Allah ubah dia daripada satu orang yang ru'yat alaihi bahjatuhu. Orang yang pernah jadi tokoh agama, tiba-tiba Allah ubah dia. Fansalakha min, lalu dia tergelincir daripada petunjuk Al-Quran wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia pun mencampakkan Al-Quran di belakangnya. Wasa'a ala jarihi bisaif, dan dia mula mengangkat pedang ke atas saudaranya dan mula mengkafirkan orang lain. Jadi Rasulullah kata, aku takut pada kamu ni. Orang yang dulu hebat, kamu sanjung dia, tiba-tiba dia berubah. Macam Musa As-Samiri juga. Tiba-tiba dia berubah dan dia mula menuduh orang lain dengan kekafiran. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki al-marmi awil rami? Ya Rasulullah, mana yang lebih
lebih dekat dengan syirik, yang tuduh orang syirik ke yang dituduh syirik? Rasulullah kata bali rami, bahkan yang menuduh tu lagi dekat daripada syirik. Ini hadis Sahih Ibn Hibban dan saya tak nak sebut syarahannya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab syarah Syekh Salamah Al-Azami Al-Barahin As-Sati'ah fi raddi ba'd al-bid'ah sya'iyah. Beliau berkata kalau tengok dalam sejarah umat Islam, kita boleh tengok berapa orang yang jelas mereka yang dulu ulama tiba-tiba mengkafirkan orang. Kemudian Khawarij akhir zaman. Saya kalau baca buat muzakarah diradikalisasi dengan golongan-golongan ekstrim yang ditahan ni, tuan-tuan, antaranya saya akan baca hadis ni. Rasulullah kata dalam hadis sahih, saya khruju fi akhiriz zaman, akan keluar di akhir zaman. Jadi sebahagian ulama mereka mengkaji, mereka membahagikan Khawarij ini kepada dua. Khawarij awal zaman, Khawarij akhir zaman. Khawarij awal zaman yang timbul ketika berpecahnya apa kita panggil pengikut-pengikut Sayyidina Ali. Dan Khawarij akhir zaman datangnya, kalau ikut kajian saya, wallahu ta'ala alam, kemuncak Khawarij akhir zaman ni adalah Wahabi. Mereka mengkafirkan seluruh umat Islam. Khawarij dulu pun tak serang Mekah Madinah, mereka serang Mekah dan Madinah. Serang Taif, bunuh. Fitnah mereka penuh dengan bumi Hijaz ni, penuh dengan peperangan dan pembunuhan. Bahkan kalau kita tengok laporan yang dikeluarkan oleh, saya mengkaji bidang ni, tuan-tuan, laporan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Eropah pada tahun 2013. Mereka sendiri mengeluarkan bahawa ekstremis people daripada golongan-golongan yang timbul pada hari ini adalah berorientasikan fahaman Wahabi. Itu je lah. Kajian negara-negara Eropah pun dah menunjukkan perkara yang sama. Hampir 2 poin, sebagian pengkaji kata hampir 2 poin lebih juta orang dibunuh dan sebagainya. Dan sehinggakan umat Islam hilang bapa, iaitu hilang khalifah. Khilafah Uthmaniyah jatuh pada tahun bila, tuan-tuan? Setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama antara 1914 sampai 1918. General Allenby daripada British berpakat dengan 4 orang raja Arab. Raja Saud, Raja Hussein, Raja Faisal dan juga Bani Ali Rashid. Bersepakat dengan British menyerang Baitul Maqdis. General Allenby masuk takluk Baitul Maqdis pada tahun 1917 ketika Perang Dunia Pertama. Kemudian khilafah ditutup daripada khilafah kepada Office of Khilafah pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1914 kerajaan Kamal Atatürk Isytihar tutup pemansuhan Office of Khilafah, dah tak ada khilafah tak ada dah. Kemudian Raja Hussein daripada salah seorang yang bersepakat dengan British mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah. Kemudian British pun bagi lampu hijau kepada Muhammad bin Saud untuk serang, menguasai Hijaz, menguasai Mekah Madinah khususnya. Ini semua, kalau kita faham ini semua, macam mana mereka boleh memotivasikan umat Islam menyerang Mekah, menyerang Madinah, menyerang Ahsa', menyerang bahagian-bahagian Hijaz. Kafir mengkafir sesama Islam. Kafir mengkafir sesama Islam. Kenapa dipilih Muhammad bin Saud? Tuan-tuan boleh kaji lah. Ini bukan bab Wahabi, tapi nak beri contoh. Saya boleh cerita bab ni panjang, tapi bukan bab ni. Ini bab lain. Jadi akan keluar Khawarij akhir zaman. Jadi sebagian ulama mengkaji Khawarij awal zaman mengkafirkan murtakibul kabirah, mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Tetapi Khawarij akhir zaman yang menyerang Mekah, yang menyerang Madinah, yang menyerang ni mengkafirkan orang yang buat perkara khilafiyah. Mengkafirkan orang yang buat perkara muktabar di sisi 4 mazhab. Kalau kita tengok Khawarij akhir zaman, awal zaman mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Dia tak kafirkan orang yang bertawasul ke, bertabaruk ke, buat talqin ke apa ke, tak ada. Tiba-tiba datang Khawarij akhir zaman ini, tengok ISIS, orang sambut Maulid Nabi disebatnya.
Imam yang baca khutbah berkenaan dengan Maulid Nabi dipecat. Itu jelas. Itu jelas ni. Jadi sebenarnya kemunculan ini telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang nak cari perbezaan Khawarij awal zaman dengan Khawarij akhir zaman, ada banyak. Antaranya Khawarij awal zaman pernah berperang dengan orang bukan Islam ketika pembukaan Parsi dalam peperangan Qadisiyah dan sebagainya di bawah Sayyidina Amr bin Al-As, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Tapi Khawarij akhir zaman yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Hanya bunuh orang Islam je, perang kat Hijaz je perang. Entah siapa orang kafir dia perang kat Hijaz, kita pun tak tahu. Tapi yang dia kata tu semuanya dia kata orang kafir, boleh bacalah sejarah dia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita faham kenapa datangnya kumpulan ataupun munculnya istilah ahli sunnah wal jamaah ini, maka kita kena faham sejarah. Okey, pertama saya ringkaskanlah sebab kita masa. Dalam bermula setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat pun Rasulullah tidak ada meninggalkan senarai nama untuk jadi khalifah, tak ada. Kita bukan macam orang Syiah. Orang Syiah percaya Rasulullah dah sediakan senarai nama dah. Lepas imam ni tak, kita tak macam tu. Kita wa amruhum syura bainahum, dan urusan umat Islam ni adalah berasaskan syura, dan asas khilafah Islam tu, khilafah Nabawiyah ni ada 4. Pertama, Al-Qursyiyah. Mesti daripada imam besar kita mesti daripada keturunan Quraisy. Ini ahli sunnah jamaah. Kemudian Asyura, mesti berasaskan syura. Yang ketiga, adalah, mestilah pemimpin yang adil, adalah yang siqah dan sebagainya. Dan yang keempat, mestilah diasaskan melalui bai'ah. Ini dipanggil, kalau cukup 4 syarat ni dipanggil khilafah Nabawiyah. Kalau tak cukup 4 syarat ni dipanggil khilafah Muslimin. Khilafah Muslimin. Baik. Jadi kita pun tahu kisah setelah kewafatan Rasulullah SAW, maka para sahabat di Saqifah Bani Sa'adah mereka memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, fitnah yang besar ada 2. Pertama, Nabi palsu. Hantar tentera Syurahbil kalah. Hantar Sayyidina Khalid Al-Walid baru menang. Itu pun hampir kalah juga. Sehingga kalah. Ketika mereka hampir kalah dengan tentera Syurahbil, tentera Musailamah Al-Kadzab, maka apa kata para sahabat? Wa Muhammadah. Demi Muhammad. Sebab nak lawan Nabi palsu. Akhirnya dengan seruan tersebut mereka kembali serang Musailamah Al-Kadzab dan akhirnya menang. Fitnah Musailamah Al-Kadzab pun terpadam. Begitu juga dengan fitnah golongan yang tidak mahu membayar zakat. Mereka kata kami bayar zakat dulu pada zaman Rasulullah je. Rasulullah wafat dah tak bayar zakat lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata ini hak harta dalam Islam, boleh diperangi. Sahabat-sahabat yang lain mula ada yang tak setuju juga, akhirnya bersetuju. Begitu juga dengan pengumpulan Al-Quran. Bila ramai qurra' meninggal dunia syahid daripada kalangan para sahabat, maka Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar bincang nak buat Quran, nak kumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Akhirnya terang Sayyidina Umar panggil pula Sayyidina Zaid bin Sabit, orang yang paling layak menghimpunkan Al-Quran, mengambil kerja ini. Akhirnya sahabat semua bersekongkol. Jadi Sayyidina Abu Bakar zamannya ada fitnah tapi terpadam. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lagilah dahsyat, kita pun tahu. Lagilah dahsyat. Maka pada zaman ini terbuka 2 kerajaan yang besar. Melalui peperangan Qadisiyah jatuhnya kerajaan Parsi dengan ketuanya Abu Musa al-Asy'ari, dan melalui Sayyidina Amr bin Al-As terbukanya Rom, bahagian Rom dan Mesir, dan Syam dan Mesir, melalui Sayyidina Amr bin Al-As. Jadi zaman Sayyidina Umar ni, bayangkan mereka dengan Cina jatuh. Contohnya lah kita kata oleh sebuah kumpulan yang kecil. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fitnah ada juga nak muncul, contohnya fitnah Sabir bin Aisil daripada Kufah. Sabir bin Aisil ini satu orang yang suka buat ayat mutasyabihat. Sikit-sikit nak tanya ayat mutasyabihat. Sebab tu tuan-tuan, kita di antara ahli sunnah wal jamaah ni, Rasulullah dah beritahu dah akan timbul golongan yang suka ikut ayat mutasyabihat ni. Akan timbul orang yang ikut ayat mutasyabihat ni. Kata Rasulullah, kata ya Aisyah, idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum. Kalau kamu, wahai Aisyah, kalau kamu tengok orang yang suka bawa ayat mutasyabihat ni, hati-hati. Ayat mutasyabihat ni antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tu ayat mutasyabihat.
Jelas, sejelas-jelasnya. Nas Al-Quran ni kita boleh bahagikan kepada 8. Yang paling kabur maknanya mutasyabihat, yang paling jelas maknanya kita panggil sebagai muhkam. Muhkam dengan mutasyabihat ni, muhkam ada mufassar, nas, zahir. Ni 4 perkara, 4 nas yang zahir. Maknanya kemudian kita ada khafi, ada muskil, ada mubham, mujmal ataupun dan jelas sekali mutasyabihat. Kita ada 8 jenis dalil dalam Al-Quran ni, bukan semuanya lafaznya sama jelas maknanya. Ada yang mutasyabihat, dan hikmah mutasyabihat ni ada 3. Pertama, dia mukjizat. Yang kedua, untuk menjadi imtihan kepada orang beriman. Orang beriman, bila tengok pada ayat mutasyabihat, mereka ada adab-adab yang mereka perlu ikuti. Imam Ghazali dah menyatakan 7 adab. Kemudian, yang ketiga, libayaniz zaigh. Siapa yang ada penyakit dalam hati, dia tak akan terselamat daripada ujian ayat mutasyabihat. Ya. Jadi kalau ada orang-orang, ustaz-ustaz yang sikit-sikit ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sikit-sikit ar-Rahmanu 'alal istawa. Humul ladzi. Mereka lah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya Aisyah, idza ra'aitin, ada riwayat idza ra'aiti, ada riwayat idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum, hati-hati. Bila nak bicara bab Allah je, bawa ayat mutasyabihat. Bila nak bicara bab Allah je, bawa ayat mutasyabihat. Ini jelas orang yang ada penyakit. Jadi Sabir bin Aisil ini daripada Al-Kufi, Sayyidina Umar dengar khabar, dia ni suka sangat bawa ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kata Sayyidina Umar doa, ya Allah, beri aku kuasa ke atasnya. Sayyidina Umar doa. Satu hari jumpa dia ketika di Madinah. Jumpalah Sabir bin Aisil. Oh, kau ni Sabir bin Aisil. Sayyidina Umar pun ambil tongkat, pukul dia. Pam, pam, pam. Sampai berdarah. Ada riwayat kata lepas berdarah, penjara lagi. 3 kali. Lepas tu pukul lagi, penjara lagi. Lepas tu pukul lagi, penjara lagi. Sampai berdarah. Sampai Sabir bin Aisil kata apa? Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, kalau kau nak bunuh aku, bunuhlah aku. Tapi kalau kau nak ubat penyakit aku, rasa dah terubat dah. Rasa. Penyakit yang suka bawa ayat mutasyabihat ni, rasanya dah terubat dah. Sebab ayat mutasyabihat ni dahsyat kan, kesannya berat. Sampai kan kata Imam Anas bin Malik, siapa yang kata yadullah, tunjuk tangan dia, dia sebut ayat Quran tunjuk tangan dia, kata Imam Malik, aku berpandangan tangan itu dipotong. Berat. Dia akan mentashbih, membawa kepada fitnah Tuhan itu macam manusia tapi bukan macam manusia. Bukan manusia. Macam golongan ni katalah Tuhan tu ada sifat-sifat jisim tapi bukan jisim. Sebab apa kalau kata Tuhan jisim, memang ulama kata kafir lah. Tapi siapa yang mengisbatkan, menetapkan lawazim jismiyah, itu ada khilaf lah para ulama. Mazhab Syafi'i ada 3 pandangan. Ada pandangan pertama, mujassim soreh ke tak soreh kafir. Ada yang kata mujassim soreh kafir, mujassim tak soreh tak kafir. Ada pandangan yang kata mujassim soreh ke tak kafir. Ini yang muktamad. Sebab kita bukan mudah mengkafirkan orang. Baik. Jadi Sabir bin Aisil ni perangai dia macam tu, Sayyidina Umar bagi ubat dia. Kemudian bila dia dibebaskan ke Kufah, Sayyidina Umar perintahkan lagi dia dipulaukan. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari hantar surat kata Sabir bin Aisil ni telah pun selamat, berselamat, maksudnya dah berubah lah. Barulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tarik balik ralangan daripada pemulauan Sabir bin Aisil Al-Kufi. Dan fitnah bermula setelah kematian ataupun kesyahidan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh bukan orang Islam, oleh orang kafir, Majusi. Ya. Dia bunuh Sayyidina Umar, lepas tu orang sahabat lain nak tangkap dia, pun kena bunuh juga. Abdul Rahman bin Auf ambil kain, campak kepada pada Ibn Muljam ni. Bila dia rasa dia dah tak boleh nak elak, dia bunuh diri dia. Itu pembunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan memang Sayyidina Huzaifah dah kata dah, antara Sayyidina Umar dengan fitnah ni ada pintu. Sayyidina Umar lah pintu dia. Bila Sayyidina Umar kata pintu tu macam mana dia akan dihancurkan. Oh, maknanya dia akan dibunuh. Jadi fitnah bermula apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu syahid. Dan apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah melalui syura. Kalau
daripada Saidina Abu Bakar istikhlaf. Saidina Abu Bakar sebut nama Saidina Umar jika diterima. Dan diterima. Kemudian Saidina Umar dia tak bagi nama Saidina Osman secara direct, dia bagi 7 hari syura. Kemudian 7 hari syura tu akhirnya memilih Saidina Osman radhiyallahu anhu. Saidina Osman menjadi khalifah pada separuh masa yang pertama stabil. Separuh masa yang kedua mula ada masalah. Antara masalah-masalah yang timbulkan ada banyak tuan-tuan. Antaranya adalah Abdullah bin Sabah. Dia cuba mengapi-ngapikan orang terhadap Saidina Osman. Dia kata Saidina Osman apabila Saidina Osman membakar Al-Quran, mushaf-mushaf yang lain, Saidina Osman takut berlaku perpecahan umat kan. Saidina Osman kumpulkan Al-Quran berdasarkan satu resam. Mushaf-mushaf lain tu dibakar. Jadi dia kata Saidina Osman telah mengubah Al-Quran. Bawa cerita-cerita macam tu. Lepas tu sebahagian daripada ulat-ulat ataupun wakil-wakil pimpinan Saidina Osman ada masalah pada waktu tersebut. Maka akhirnya orang mula komen, kritik dan akhirnya sampailah kritikan kepada Saidina Osman. Dan mereka kata Saidina Osman mengamalkan nepotism lah. Astaghfirullahalazim. Begitu. Mereka mencela Saidina Osman radhiyallahu anhu. Akhirnya Saidina Osman pun difitnahkan lagi. Surat tu ditulis oleh orang lain tapi digunakan khatam Saidina Osman, suruh Saidina Osman memerintahkan seseorang tu membunuh orang tertentu. Mereka kata Saidina Osman khianat dan sebagainya. Akhirnya mereka kepung rumah Saidina Osman. Panjanglah kisahnya tuan-tuan. Yang tak sempat nak diceritakan di sini. Tapi maknanya akhirnya Saidina Osman radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Islam. Maksud apa? Orang yang, kalau Saidina Umar dibunuh oleh orang bukan Islam. Saidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang yang menyangka dia membela Islam. Bahkan dia potong tangan Saidina Osman kan, dia panjat dinding tu, dia potong tangan. Para sahabat, memang Saidina Osman pun dah halang para sahabat daripada mengangkat senjata dengan mereka. Dan kita pun tahu, Saidina Osman pun pernah diberitahu, Rasulullah kata pada Saidina Osman, Allah akan memakaikan kamu pakaiannya, maksudnya Allah akan bagi kamu khilafah. Dan orang akan suruh kamu buka. Orang akan suruh kamu tak jawatan, kamu yang buka. Panjang hikmah dia tuan-tuan, yang tak sempat nak dibincangkan di sini. Tapi akhirnya Saidina Osman dibunuh oleh orang yang menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang pelbagai fitnah. Maka sebab itulah kematian Saidina Osman ini dipanggil Al-Fitnatul Ula. Fitnah yang pertama. Yang kita dapat mengajar pelajaran di sini ialah fitnah-memfitnah ni sehinggakan ada orang sanggup bunuh para sahabat yang terbaik. Kenapa? Kerana fitnah. Baik. Kemudian setelah Saidina Osman radhiyallahu taala anhu wafat, maka naiklah Saidina Ali radhiyallahu anhu dibai'ah oleh ramai para sahabat walaupun bukan semua para sahabat. Dekat sinilah yang kita nak cerita sedikit. Setelah Saidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka sebahagian para sahabat telah berbai'ah kepada Saidina Ali dengan segera mengangkat Saidina Ali sebagai khalifah, dan kebanyakan mereka adalah ashabul badar. Kebanyakan mereka adalah sahabat-sahabat yang hadir dalam peperangan Badar. Tetapi ada juga para sahabat yang lain yang belum sempat memberi bai'ah kepada Saidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Saidina Ali radhiyallahu anhu ni sebenarnya beliau tidak mengabaikan. Ini saya tekankan dalam kertas kerja saya. Muka surat 9. Saidina Ali radhiyallahu anhu tidak mengabaikan tanggungjawab untuk menangkap dan melakukan hukuman qisas ke atas pembunuh Saidina Osman. Buktinya Saidina Ali dah suruh orang mencari siapakah pembunuh Saidina Osman. Akhirnya cari. Tapi orangnya tak dapat ditangkap lagi. Tapi beliau juga oleh kerana dalam keadaan zaman beliau tu, beliau tak nak ambil pendekatan yang akan menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Jadi beliau melakukan perkara berhati-hati. Tapi beliau ada memecat beberapa pemimpin-pemimpin yang dikaitkan dengan fitnah pada zaman Saidina Osman radhiyallahu taala. Jadi Saidina Ali rasa dia bukan nak mengabaikan hukuman qisas menangkap pembunuh Saidina Osman, tetapi keadaan umat dia pun dia perlu jaga. Sebahagian para sahabat seperti Saidina Talhah radhiyallahu anhu dan juga Saidina Zubair berpandangan bahawa hukuman ke atas pembunuh Saidina Osman perlu dilakukan segera bagi mengelakkan fitnah berpanjangan. Jadi ada sahabat yang lain berpandangan sepatutnya disegerakan mencari pembunuh dan menangkap pembunuh Saidina Osman. Akhirnya mereka menawarkan kepada Saidina Ali tentera untuk
mereka menawarkan pada Sayyidina Ali tentera untuk menangkap pembunuh Sayyidina Osman. Kita nak tawarkan tentera. Jadi mereka pun datang daripada Basrah. Mereka pun datang dan berhimpun di satu tempat di Basrah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pun bawa tentera-tentera dia untuk bertemu dengan para sahabat ni. Dalam para sahabat ni ada Sayyidina Talhah, Sayyidina Zubair, ada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bukan datang nak berperang ni, bukan datang nak berperang. Tidak. Mereka datang nak tanya apakah tindakan yang Sayyidina Ali akan lakukan dengan segera terhadap orang yang membunuh Sayyidina Osman. Kan kisah bila orang ajak Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Sayyidina Usamah bin Zaid untuk angkat. Jom kita pergi. Sayyidina Usamah bin Zaid kata, kalau kau nak aku pergi, aku bawa lepas tamah aja, aku tak bawa dah pedang. Sebab kan kita pun tahu Sayyidina Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harithah yang merupakan bekas anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid ni sangat disangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dia pernah bunuh orang yang ucap asyhadu alla ilaha illallah. Dia pun bunuh. Dia kata orang ni kata kerana nak melindungi dirinya. Sampai bila ni pada Rasulullah. Rasulullah kata halla syaqaqta sadrah. Halla syaqaqta sadrah. Kau dah belah ke dada dia. Dia dah sebut la ilaha illallah. Kau bunuh dia lagi. Sejak hari itu Sayyidina Usamah kata aku takkan angkatlah pedang sesama orang beriman. Tak adalah. Jadi bila orang ajak dia perang, pergi bertemu di Ma'rakah Jamal, dia kata kalau kau nak suruh aku bawa datang, aku bawa kau lepas. Jadi bila bertemulah rombongan Sayyidina Ali dan Sayyidina Talhah, Zubair dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha di tempat di Basrah. Tak berlaku perang tuan-tuan. Bincang. Akhirnya bincang, mereka bersetuju, okey kita dah selesai. Maknanya kita faham kedudukan Sayyidina Ali bagaimana, kita serahkan pada Sayyidina Ali. Mereka akan bersurai. Tapi pada waktu itu ada beberapa ahli-ahli fitnah. Ibnu Saudak ni, Abdullah bin Sabah, Ashtar bin An-Nakhai, Shurah bin Aufah dan sebagainya. Mereka ni rasa tak puas hati lah. Alamak, mereka tak bergaduh lah pula. So macam mana? Bincang-bincang, ada yang kata kita bunuh Sayyidina Ali. Abdullah bin Sabah kata tak. Abdullah bin Sabah pun memang menggunakan Sayyidina Ali. Macam mana Shaul ataupun Bolos mendakwa Nabi Isa tu diangkat sebagai anak Tuhan, begitulah juga Abdullah bin Sabah ni, Yahudi daripada Yaman, mula menanamkan racun bahawa Sayyidina Ali ni juga ada sifat-sifat ketuhanan. Saya waktu pergi ke Turki tuan-tuan, pernah jumpa di bahagian Antakya golongan-golongan Alawiyin, Syiah Alawiyin, ekstrim. Mereka sampai sekarang masih kata lagi, ada ulama kata Ali itu Tuhan kan? Sampai macam tu sekali. Masih lagi ada yang mendakwa Nabi Sayyidina Ali ni ada ciri-ciri ketuhanan. Maka mereka tak puas hati dengan perdamaian yang dicapai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berhimpun 20,000 dengan 30,000 dengan tentera-tentera yang lain. Tapi bila nak bertemu, angkat pedang tak boleh nak teruskan sebab sahabat dengan sahabat tak boleh. Tapi mereka disebut peristiwa itu sebagai peperangan Jamal. Kenapa? Kerana unta dinaiki oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah duduk atas tempat yang duduk dekat atas unta tu, tiba-tiba dalam peperangan jatuh. Maka Sayyidina Ali datang ziarah, para sahabat datang ziarah. Jadi dinamakan peperangan Jamal tu kerana unta itu merujuk kepada unta yang dinaiki oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian dia isu Jamal, Ma'rakah Jamal telah selesai. Dan tidak ada para sahabat yang terlibat dengan bid'ah. Ini kita kena betul-betul faham. Anak para sahabat, ia ada terlibat. Tapi para sahabat, tidak ada seorang yang terlibat dengan bid'ah. Sebab tu kita boleh panggil akidah ahli sunnah ni akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian bila habis perang Jamal, maka peristiwa membawa kepada perang Siffin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berijtihad bahawa beliau adalah khalifah yang sah dan beliau mula menghantar orang untuk berbai'ah. Antaranya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu yang menguasai Syam. Maka bila Sayyidina Muawiyah punya ijtihad, perlu didahulukan melaksanakan hukuman ke atas pembunuh Sayyidina Osman, lepas tu dibuat syura untuk pilih orang beriman, untuk pilih khalifah. Bagi dia, Sayyidina Ali punya khilafah tidak sah. Sayyidina Ali berpandangan sah, siapa yang ingkar itu burah. Jadi ini ijtihad para sahabat yang berbeza.
Yang Rasul kata ta'ifataini 'azimataini minal muslimin, dua golongan yang agung daripada para muslimin yang bertelingkah. Jadi kenapa peristiwa ni penting kita senaraikan, kita bincangkan? Kerana peristiwa ini yang menyebabkan lahirnya kelompok bid'ah yang pertama dan seterusnya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mula mengajak menyeru kepada Sayyidina Muawiyah, tapi Sayyidina Muawiyah tidak bersetuju dengan ijtihadnya. Maka Sayyidina Ali mula nak membawa memaksa dengan cara, ulama kata sebenarnya bukan nak berperang pun pada asalnya. Masih lagi nak mengajak, sebab tu bila bertemu di Siffin, mereka lah masih lagi berutus surat hampir sebulan untuk cerita, marilah bai'ah, ini kata tak, carilah pembunuh Sayyidina Osman dulu. Akhirnya bila dah tidak ada jalan, maka mereka mula berperang. Maka bila nak perang, hampir-hampir tentera Sayyidina Ali nak menang, maka Sayyidina Muawiyah mula mengangkat Al-Quran dan kata, marilah kita berhukum dengan hukum Al-Quran. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali sebenarnya nak teruskan peperangan lagi, tapi tentera dia dah mula desak, jangan. Tentera dia yang mula berdesak jangan tu akhirnya khianat juga pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Ali akhirnya berhentikan peperangan walaupun beliau hampir menang. Kemudian ditubuhkan majlis tahkim. Sayyidina Ali hantar wakil Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari daripada ahli Iraq, iaitu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan daripada ahli Syam adalah Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kedua-duanya membentuk majlis tahkim dan mereka semua bersepakat kita akan pergi pada masa yang lain di Dumatul atau Daumatul Jandal, kita akan buat keputusan tahkim. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu balik, dan ketika balik daripada majlis tahkim itu, kat sinilah munculnya golongan yang tak bersetuju dengan Sayyidina Ali. Muncullah kelompok Khawarij. Yang pertama yang dikenali sebagai Khawarij Haruriyah. Khawarij Haruriyah. Kenapa? Kerana mereka pergi keluar daripada Kufah, pergi ke bandar Harura, dan mereka menetap di situ. Mereka semakin besar. Jadi mereka kelompok Khawarij ni bukan satu tuan-tuan. Khawarij ni ada banyak kelompok. Ada banyak kelompok, bahkan kita kata ada kelompok akhir zaman pun. ISIS, JI, semua-semua ni, ini semua adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Memang sebab tu bagi saya bila muncul je kelompok-kelompok ni, kita kata subhanallah. Ini adalah apa yang Rasulullah dah sebut. Mereka duk kata mereka ghuraba. Saya kata kamu bukan ghuraba, kamu ni syawaz. Kamu ni ialah Khawarij akhir zaman yang disebut oleh sebahagian para ulama. Kemudian bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu balik, maka muncullah golongan yang tidak bersetuju. Mereka mula menggunakan apa kita panggil istilah-istilah yang macam cantik-cantik lah. La hukma illa lillah, tiada hukum melainkan hukum Allah. Mereka kata apa? Sayyidina Ali menyerahkan hukum kepada majlis tahkim. Majlis tahkim ni manusia. Mereka mula mengkafirkan. Sayyidina Ali dengar Allahu Akbar, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini kata-kata yang benar. La hukma illa lillah, ala lahul mulku wal amru. Itu memang benar. Tetapi maksud yang mereka maksudkan itu adalah salah. Jadi ini memang slogan ahli bid'ah. Tiada hukum melainkan hukum Allah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi makna yang mereka kendaki itu kan salah. Kita pun slogan kita kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi dalam erti kata merujuk kepada para ulama yang memahami Quran dan Sunnah. Mereka tak ujuk Quran dan Sunnah, tinggalkan pandangan-pandangan ulama ni. Jadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini memang ciri-ciri ahli bid'ah. Slogannya cantik. Bahkan ulama kata, mana pernah ada mazhab yang timbul yang membezakan diri mereka, bahawa mereka mengikut Quran Sunnah, yang lain tak ikut Quran Sunnah. Tak pernah mazhab Syafi'i kata, kita ni nak ikut Quran Sunnah, mazhab lain tak nak ikut Quran Sunnah. Tak pernah. Sebab apa? Quran Sunnah ni semua adalah dasar semua. Jadi kadang-kadang slogan-slogannya memang macam itulah. Tapi kalimatu haqqin urida bihal batil. Dan bila saya mengkaji ahli bid'ah ni, ciri mereka yang paling utama sekali yang saya boleh kata semua ahli bid'ah ada, meninggalkan ulama muktabar. Tu tuan-tuan boleh tengok. Liberal ke, ekstremis ke, radikal ke, syiah ke, batiniyah ke, apalah sebutlah. Semua ciri-ciri mereka ni yang pertama sekali yang disepakati oleh semua mereka,
adalah meninggalkan ulama-ulama muktabar. Itu memang ciri-ciri yang memang tuan-tuan tengok memang itu ciri macam itu. Baik. Sebelum saya ulas panjang kat situ, maka bila Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu apa kita panggil mula-mula dakwah supaya kembali Khawarij ini kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, kepada jalan yang betul. Sebab itulah semua ulama kata Khawarij ataupun ahli bid'ah yang pertama timbul adalah Khawarij. Sebahagian ulama kata timbul pada zaman Sayyidina Ali, tapi sebahagian ulama kata timbul pada zaman Sayyidina Uthman lagi. Bibit-bibit Khawarij itu dah ada pada zaman Sayyidina Uthman lagi. Buktinya apa? Mereka mengkafirkan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Dah ada dah bibit-bibit daripada akhir zaman Sayyidina Uthman, dan jelas timbulnya pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab itulah semua ulama menyebut bahawa bid'ah yang pertama muncul dalam Islam adalah bid'ah Khawarij. Saya nak pasting saya sampai pukul berapa? Sebelum buka soalan. Oh, sampai 12 suku je. Allahu Akbar. Jadi untuk kita buka soalan. Sebab kelas 9 2.30. Baik. Saya akan buat cepatlah tuan-tuan, buat cepat saja, minta maaf. Jadi bila keputusan Majlis Tahkim keluar, panjang kisah dia, maknanya akhirnya Sayyidina Amr bin As mengangkat Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah. Sayyidina Ali tak bersetuju dengan keputusan ini. Sayyidina Ali pun nak pergi bersiap menghadapi perang bersama dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, maksudnya nak mengajaknya kembali kepada keputusan yang asal, khilafah Sayyidina Ali adalah sah. Maka pada waktu itu dalam persiapan-persiapan tu dengar Haruriyah ni telah mengganas. Haruriyah ni telah mengganas dan membunuh para sahabat, sebahagian para sahabat, dan isteri para sahabat yang tengah mengandung. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di antara dua masalah. Nak bertemu dengan Haruriyah dulu ke nak bertemu dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu. Akhirnya beliau buat keputusan bertemu dengan Haruriyah dulu. Sebab apa? Sebab kalau sibuk dengan Sayyidina Muawiyah, Haruriyah tu dekat dengan Kufah. Ditakuti akan merebak kekejaman, kezaliman Haruriyah ni sampai ke membunuh keluarga-keluarga dan sebagainya. Maka Sayyidina Ali pun bersiap-siap terus pergi berjumpa dengan Haruriyah, dan kat situlah berlaku peperangan Nahrawan. Tentera Sayyidina Ali yang meninggal sikit saja, tuan, yang syahid sikit saja. Banyaknya yang gugur sana, dan ketika itulah yang saya beritahu bahawa Sayyidina Ali cari orang yang ada ciri-ciri Khawarij yang zaman Rasulullah lagi. Maka orang itu telah dijumpai, maka Sayyidina Ali pun bertakbir dan sujud syukur bahawa dia berada di pihak yang benar. Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu diangkat menjadi khilafah ketika Sayyidina Ali akhirnya dibunuh. Khawarij ni dia nak bunuh tiga-tiga, dia hantar 3 orang untuk bunuh 3 orang. Hantar untuk bunuh Sayyidina Ali, hantar untuk Sayyidina Muawiyah, hantar untuk bunuh Sayyidina Amr bin As, semua dia nak bunuh. Sayyidina Ali dapat dibunuh, Sayyidina Muawiyah berjaya mengelak, Sayyidina Amr bin As orang lain yang ganti dia, orang lain yang kena bunuh. Jadi bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wafat, maka diangkat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan pun sekejap je, 6 bulan saja turun letak jawatan supaya di khilafah Muawiyah itu tersendiri tunggal. Jadi situlah dipanggil Rasulullah kata al-khilafatu fi ummati, khilafah nabawiyah di kalangan umatku 30 tahun, kemudian Allah bagi pemerintahan ini, kuasa ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi macam kita kata, dalam menghadapi perbezaan para pendapat muka surat 13 tu, kita kena hormat kedua-duanya, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan semua para sahabat yang mengikut mana-mana salah seorang daripada mereka berdua. Kita kena hormat, mereka ahli ijtihad, dan ijtihad mereka bukan mencari keduniaan tetapi mencari kebenaran. Tetapi majoriti ulama berpandangan ijtihad Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih tepat berbanding ijtihad Sayyidina Muawiyah. Yang ijtihad tepat dapat 2 pahala, yang ijtihad salah dapat 1 pahala. Kedua-duanya adalah para sahabat Rasulullah SAW yang wajib kita hormati dan sebut mereka dengan kebaikan. Baik. Jadi kalau kita lihat sebenar-benarnya, kita dah tengok, ni cerita pula kelompok-kelompok bid'ah. Timbulnya kelompok Khawarij pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, atau bibitnya pada akhir zaman Sayyidina Uthman. Kemudian munculnya golongan Syiah. Golongan Syiah ni terbalik dengan dengan golongan Khawarij. Golongan Syiah ni dia berpandangan macam mana? Golongan Syiah ni dia setelah Sayyidina Hasan menurunkan takhta,
maka diserahkan kepada Saidina Muawiyah. Mereka kata Saidina Muawiyah berjanji untuk serahkan tahta kepada Saidina Husain lepas tu. Tapi selepas Saidina Muawiyah datangnya anaknya Yazid bin Muawiyah. Maka mereka mula mendesak supaya khilafah diberikan kepada Saidina Husain. Dan mereka cuba nak hasut Saidina Husain radhiyallahu anhu supaya bangkit mengejar khilafah itulah. Dan kat sini kisah yang kabur. Kisah yang masyhur dikatakan yang bunuhnya tu tentera Yazid. Tapi saya belajar di Jordan dulu satu kitab yang ditulis oleh bekas satu orang Ayatullah Syiah, Said Husain Al-Musawi. Dia berpandangan yang bunuh Saidina Husain tu orang Syiah sendiri. Tapi kita pun tahulah, jasadnya ada di Dimashq. Kepalanya sekarang ni telah dibawa ke Mesir. Saidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi dekat sini bila berlakunya pembunuhan Saidina Husain, maka berlakunya lah tuan-tuan pemberontakan yang tak putus-putus terhadap Bani Umayyah, Khilafah Umayyah. Dan Umayyah pun menghadapi berbagai-bagai dan ada pemimpin-pemimpin yang zalim yang lahir daripada sana dan sebagainya. Tak sempatlah kita nak cerita di sini. Tetapi di antara bid'ah yang mula-mula muncul setelah munculnya Khawarij dan munculnya Syiah, ini yang pertama. Ada sebagian ulama tambah Murji'ah, tapi Murji'ah ni ada panjang sikit cerita dia. Murji'ah ini ada yang kata mula-mula Murji'ah ni orang yang tak menyebelahi mana-mana Saidina Muawiyah ataupun Saidina Ali, serahkan hukum mereka kepada Allah. Ini yang diriwayatkan daripada cucunya Saidina Ali, daripada anak Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni adalah anak Saidina Ali radhiyallahu anhu daripada perempuan Bani Hanafiyah. Bukan daripada Saidina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Murji'ah zaman dulu yang awal-awal dulu dikatakan orang yang tak sokong mana-mana. Tapi hakikatnya Murji'ah dalam istilah akidah ni ialah orang yang mengatakan bahawa orang beriman itu tidak boleh dikafirkan sebesar mana pun dosanya, kerana iman tak akan hilang. Bagi mereka iman tak bertambah, iman tak berkurang. Kerana mereka kata, bahkan sebagian mereka lebih teruk lagi, iman tu pengetahuan je cukup lah. Baik. Kemudian Qadariyah. Qadariyah ni muncul daripada satu orang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ni akhir-akhir zaman, para sahabat dah dengar dah. Dan bahkan ada sebahagian ahli-ahli ibadat yang berpandangan begitu, Qadariyah. Maknanya Tuhan ini tak tahu perbuatan manusia secara juz'i. Ilmu Tuhan pun secara kulli, bukan juz'i. Perbuatan manusia adalah perbuatan manusia yang tak boleh dinisbahkan pada Tuhan. Allah tak mencipta. Banyak-banyaklah perbahasannya. Dan akhirnya ini membawa kepada apa kita panggil fitnah Qadariyah, dan akhirnya orang yang mula-mula menzahirkan fitnah Qadariyah ni namanya Ghailan Ad-Dimashqi, anak murid kepada Ma'bad Al-Juhani. Kemudian muncullah orang yang bernama Jaham bin Safwan yang merupakan bapa kepada banyak ajaran sesat, antaranya Mu'attilah, yang menafikan sifat-sifat Allah. Dia ambil daripada tok guru dia Ja'ad bin Dirham. Kemudian dia juga yang membawa fitnah Jabariyah yang mengatakan kalau kita buat maksiat ni sebenarnya kita ni macam bulu yang diterbangkan angin lah. Jadi tak boleh perbuatan maksiat ni dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam bentuk syariat tak boleh disalahkan. Manusia adalah mujbar. Kemudian muncul musyabbihah. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata musyabbihah ni ada dua golongan. Satu daripada Syiah, satu lagi daripada ahli hadis yang berpegang dengan makna zahir hadis mutasyabihat yang memberi sangkaan tashbih. Dan kemudian datangnya fitnah Mu'tazilah daripada Wasil bin Atha, muka surat 17, anak murid kepada Imam Hasan Al-Basri. Bila ditanya orang yang buat dosa besar ni kat mana, dia kata fil manzilatin bainal manzilatain. Tak kufur, tak iman. Kalau ahli sunnah wal jamaah, orang buat dosa besar ni apa? Orang yang buat dosa besar ni, dia boleh diampunkan oleh Allah kalau Allah nak, dan boleh diazab oleh Allah kalau Allah nak. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli Mu'tazilah, orang buat dosa besar ni tak iman, tak kufur. Mukhawarij, orang buat dosa besar ni kafir. Jadi beza antara Mu'tazilah, Khawarij dan juga ahli sunnah wal jamaah. Dan kita pun tahu fitnah Al-Quran datang, dan panjanglah tuan-tuan di sini. Imam Ahmad bin Hanbal mendepani fitnah Al-Quran, Al-Quran itu sebagai makhluk oleh 3 orang khalifah,
daripada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah setelah kewafatan Harun al-Rashid. Dan akhirnya yang saya nak tekankan di sini juga adalah fitnah Karamiyah. Karamiyah ni Muhammad bin Karam As-Sajistani. Dia menyamar sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kan Imam Sufyan bin Uyainah, ulama jarah wa ta'dil kata dia ni thiqah. Dia menzahirkan dia ni minat hadis, mencari-cari hadis. Tetapi akhirnya setelah kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal, dia mula dia menyebarkan hadis-hadis mutasyabihat. Jadi dia berupa macam ahli hadis, minat pada majlis sama-sama hadis, kitab-kitab hadis, tapi mereka menyebarkan hadis-hadis mutasyabihat. Jadi pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal sebahagiannya terkesan. Sebab itulah lahirnya golongan Hanabilah Mujassimah, ataupun yang kita panggil sebagai Hanabilah Hashwiyah. Kan ulama kata makruh, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, hukum berkahwin dengan Hanabilah Mujassimah ni hukumnya makruh. Disebut. Ya. Jadi fitnah melanda mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seperti mana pengikut-pengikut Syiah ini telah mendustakan terhadap Imam Ja'far bin Shadiq, begitu jugalah pengikut-pengikut Karamiyah Hashwiyah ni, Mujassimah ni, sehingga kan datangnya Imam Ibnul Jauzi mengarang kitab Daf'u Syubhahit Tashbih bi Akafit Tanzih. Mengarang kitab menolak ulama-ulama Hanabilah yang membawa akidah tashbih dan tajsim. Datang juga Imam kita Taqiyuddin Al-Hisni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabah wa Tamar Daf'u Syubahi Man Syabah wa Tamarrada wa nasaba dzalika ila Imam Ahmad. Jadi fitnah Karamiyah juga melanda, sebab itulah macam kita kata Hanabilah terbahagi bertiga, Hanabilah Athariyah, Asy'ariyah dan juga Hashwiyah ataupun Mujassimah. Maka sebelum itu datang Imam Ibn Qulab dan Imam Harith Al-Muhasibi yang disebut sebagai ulama Asy'ariyah. Mereka juga menggunakan akli dan nakli. Dah ambil 5 minit lagi boleh? 5 minit. Tak maaf tuan-tuan. Jadi kenapa? Kerana Imam Ahmad bin Hanbal dia berdepan dengan orang yang nak menafikan sifat Allah itu qadim. Sedangkan Imam Harith Al-Muhasibi melihat orang yang nak mengatakan kertas-kertas, lafaz-lafaz ini sebagai zat Allah, kalam sifat Allah, sifat Allah. Jadi masing-masing melihat daripada sudut yang berbeza. Tapi tuan-tuan pun tahulah ada perbezaan antara Imam Harith Al-Muhasibi dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam ijtihad mereka. Tapi Imam Harith Al-Muhasibi, Imam Ibn Qulab ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Bukan seperti mana yang didakwa oleh sebahagian orang, mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Kononnya Imam Abu Hasan Asy'ari daripada Mu'tazilah jadi Kullabiyah, kemudian jadi ahli sunnah. Tak, itu bid'ah, itu fitnah, palsu. Yang betulnya daripada Mu'tazilah terus jadi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang saya simpulkan di sini mudah saja. Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak pernah diriwayatkan beliau pernah duduk dalam mazhab yang seleweng. Tak. Beliau daripada awal sampai akhir adalah ulama akidah, ulama tafsir, ulama sufi dan sebagainya. Itu Abu Mansur Al-Maturidi, lahir di Maturid di Samarkandi. Samarkandi ni sekarang dekat Uzbekistan. Beliaulah dengan pengikut-pengikut beliau, dan kat situ pun memang tersebarnya mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah, dan bahkan disebut Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini mengembangkan metodologi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun berdebat dengan golongan Qadariyah dan golongan-golongan mulhidin, etis dan sebagainya. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi ini dia ulama Hanafi, ulama Sufi, ulama akidah, dia kembangkan dan dia membasmi berdebat, hancurkan mazhab-mazhab bid'ah. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari masyhur, beliau begitu panggil berada di bawah didikan bapa tirinya, Abu Ali Al-Jubai, satu orang tokoh Asy'ari Mu'tazilah. Dididik akhirnya bila dia tak dapat nak pergi debat, kalau sakit apa dia hantar Abu Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari ketika beliau di tahun berumur 40 tahun, pada awal tahun 300 Hijrah, beliau mula banyak masalah, yang persoalan-persoalan akidah Mu'tazilah yang tak dapat dijawab dengan kaedah Mu'tazilah. Tentang contohnya iman orang beriman, perbahasan iman kanak-kanak. Dan contohnya Mu'tazilah pun kata orang tak boleh masuk syurga mereka dengan amal kan. Tetapi kanak-kanak macam mana? Adalah perbahasan Mu'tazilah yang akhirnya setelah 15 hari dia menyembunyikan diri dan berfikir, dan akhirnya dia isytiharkan taubat pada tahun 300, dan kemudian dia mula mengarang kitab dan berdebat-debat rod
golongan-golongan Mu'tazilah. Dan apabila ulama-ulama fuqaha dan juga muhaddisin melihat kitab-kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan mereka melihat hujah-hujah Abu Hasan Al-Asy'ari, maka mereka pun menerimanya, mendokongnya. Ini yang kita panggil talaqqatul ummatu bil qabul. Maknanya bila metod Abu Hasan Al-Asy'ari ni dibawa, dibentangkan, ditunjukkan kepada para ulama yang hadir, mereka menerimanya, talaqqatul ummatu bil qabul. Akhirnya mereka menyebarkannya. Imam Ghazali tidak mewajibkan muqaddimat akliyah. Cukup dengan nataij yang sama, natijah yang sama cukup dah. Jadi datanglah dia panggil Asy'ariyah Ghazaliyah, kemudian datang Imam Ibn Arafah dan sebagainya lah. Ya. Tapi yang pentingnya manhaj ini adalah talaqqatul ummatu bil qabul. Bila manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari tersebar di bawah anak-anak muridnya, dan anak muridnya adalah juga ulama-ulama mazhab 4, terutamanya mazhab Syafi'i dan Maliki. Ulama kedua mazhab yang paling kuat mazhab Asy'ariyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Kebanyakan ulama Hanafi adalah Maturidiyah. Maka kita tengok ulama-ulama, majoriti ulama hadis ke, ulama tafsir ke, ulama fiqh ke, ulama usul fiqh ke, ulama bahasa ke, ulama apalah sebutlah, mereka juga adalah pendukung mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi ada orang kata, perlukah kita ikut mazhab Asy'ariyah Maturidiyah? Okay, gini, wajib ikut pada natijah. Contohnya lah, kamu kata kamu bukan ni begini-begini, tapi natijah ketuhanan, sifat ketuhanan sama, tak ada masalah. Tapi sekarang ni bila kamu tak ikut mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, sifat ketuhanan kamu tak sama. Asy'ariyah menafikan Tuhan bertempat, kamu kata Tuhan bertempat. Asy'ariyah menafikan Tuhan beranggota, kamu kata Tuhan beranggota. Asy'ariyah menafikan Tuhan bergerak dan berpindah, kamu kata Tuhan bergerak dan berpindah. Asy'ariyah kata Tuhan itu tidak berpihak, berjihad, kamu kata Tuhan berjihad. Jadi natijahnya tak sama. Bila dihimpunkan ketuhanan antara orang yang kononnya tak nak ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, natijahnya tak sama. Kalau dia datang daripada contohnya lah mana-mana madrasah, tapi natijah ketuhanannya sama, tak masalah. Sebab itulah kaedah, siapa yang menentang ataupun menyalahi apa yang dipegang, natijah yang dipegang oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka batil. Asy'ariyah ada yang kuat nakliyah, sifat ketuhanannya macam ni. Yang kuat akliyah sama, yang seimbang sama, natijahnya adalah sama. Tapi kalau mereka membawa natijah yang berbeza, sifat ketuhanan yang berbeza, bila belajar dengan mereka, tengok Tuhan ni macam manusia, tapi segan-segan nak sebut manusia. Macam manusia, semua benda ada. Jadi wal-iyazubillah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya ada letakkan beberapa kesimpulan di akhir itu, dan tak sempat nak dibacakan semua. Moga-moga kita sekejap ini dapat menampung beberapa kekurangan yang ataupun kelompongan yang tak sempat saya nak sampaikan pada sesi ini, dan saya serahkan kepada pengusaha insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Dr. Abdullah Jalil di atas penerangan yang saya kira cukup panjang berkaitan dengan sejarah dan sampai kepada apa yang telah pun kita perbincangkan. Disebabkan masa yang agak mencemburui kita masih lagi membuka soalan, namun kita akan buka dengan kaedah kita mengumpul soalan. Setelah soalan itu dikumpul, kita akan bagi kepada yang berbahagia doktor untuk menjawab secara kesimpulan insya-Allah. Jadi saya buka pada soalan. Assalamualaikum doktor, saya Mahmud dan Muafakat. Saya nak tahu pandangan doktor mengenai Ibn Taymiyah. Kerana kedudukan dia di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kerana banyak dipetik oleh orang dah akhir ni. Dan kita tahulah kedudukan dia yang menjadi rujukan kepada Wahabi. Lepas kedua, soalan kedua saya ialah mengenai tindakan tegas daripada Jabatan Agama. Yang saya nampak yang ketaranya adalah Negeri Sembilan dan itu mengenai fahaman yang saya cukup tertarik lah, iaitu Khawarij akhir zaman. Sebab saya nampak kalau kalangan Wahabi pun dia nafikan, dia kata tak, Khawarij tu lain, kami lain. Tapi dia orang ni saya nampak lebih kepada pemikiran lah. Dia orang ni up sikit, lepas tu yang Khawarij yang Cak Aziz tu yang bawah lah. Kerana kenapa kita tak mencontohi sebagai kerajaan Mesir yang betul mengambil tindakan tegas ke atas fahaman Wahabi ni.
Kerana yang menjadi mangsa sekarang doktor, bukan kalangan kita ni yang faham, ialah orang umum. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi soalan? Kerana pada saya ada 4 soalan. Tapi saya dahulukan tuan-tuan dulu, kerana tuan-tuan berada di sini, pahalanya lebih banyak. Silakan kalau ada soalan daripada penonton yang berada di Dewan, saya dahulukan terlebih dahulu. Okey, sementara soalan sampai kepada tuan-tuan, saya nak baca ada beberapa soalan tu. Yang pertamanya, ini soalan semua daripada FB lah. Yang pertama sama seperti yang ditanya oleh wakil SIM tadi saya rasa, berkaitan dengan Ibn Taymiyah juga. Kemudian yang kedua, perbezaan antara hukum sesat dan kafir dalam akidah. Mengapa orang yang berakidah sesat tidak dihukum kafir? Contoh fahaman Mujassimah. Mengapa orang yang berakidah sesat tidak dihukum kafir? Kemudian soalan yang seterusnya, boleh saya? Betul ya? Jika seseorang ulama yang sesat dalam fahaman akidah, apakah pandangannya dalam perkara fiqh boleh diterima, atau fatwa dalam perkara selain akidah boleh kita terima dan pakai? Soalan yang seterusnya, Doktor, siapakah Muhammad bin Abdul Wahab dan sesatkah Wahabi? Soalan adalah kan? Dan soalan yang terakhir, Assalamualaikum Doktor, saya nak tanya. Ya, sila tanya. Melihat kepada konteks hari ini, adakah golongan Wahabi lebih tepat dinisbahkan kepada Taimiyin? Soalan kedua, apakah kaedah yang baik untuk membanteras penyebaran ideologi ahli bid'ah dalam kalangan mahasiswa di universiti? Jadi ini soalan yang saya dapat daripada FB. Sekiranya ada satu soalan daripada sahabat-sahabat yang berada di Dewan dengan kiraan 3. Okay, saya dah kira 3 dalam hati. Bermakna tiada soalan. Jadi saya dengan selamatnya silakan kepada Fadil Doktor untuk menjawab, memberikan secara kesimpulan terhadap soalan-soalan tadi sekitar sehingga 12.45 insyaAllah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma hidayatan lis-shawab. Okey, baik. Ada beberapa soalan yang ada pada saya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi pertama soalan berkenaan dengan, saya jawab soalan berkenaan dengan orang dulu. Ditanya pada saya tentang Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, baik, saya terangkan. Dan ya Allah, saya minta kebenaran dan taufik dan hidayah dalam menjawab soalan ini. Baik. Baik. Syekh Ibn Taymiyah. Okey, saya juga seperti tuan-tuan, saya adalah orang yang sangat mengkaji Ibn Taymiyah begitu lama. Okey, dan bagi saya antara orang yang paling baik membicarakan tentang Syekh Ibn Taymiyah pada zaman kita ini adalah Dr. Muhammad Said Fudah, tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah di Jordan. Beliau lah bagi saya orang yang paling banyak mengkaji dan menulis, membukukan, menulis, mentakjubkan tentang Syekh Ibn Taymiyah. Kita kena faham, Ibn Taymiyah menurut Syekh Salamah Al-Azami, ketika beliau berumur 40 tahun ke bawah, beliau tidak ada masalah. Beliau tidak ada masalah sebelum umur 40 tahun. Sebab tu Syekh Salamah Azami dalam kitabnya tadi yang saya sebut Al-Barahinus Sati'ah, beliau mengatakan bahawa antara orang yang bagi beliau baca hadis Sahih Ibn Hibban yang mengatakan bahawa akan ada orang yang menjadi tokoh agama kemudian Allah ubah dia. Bagi beliau adalah antara yang paling zahir dalam sejarah umat Islam adalah Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok waktu dia muda, dia berkhutbah di Masjid Umawi, dia orang yang bijak, otaknya cekap dan sebagainya. Yang sebagai ulama kata ilmuhu akbaru min aqlihi, tu ilmunya lebih besar daripada akalnya tu. Maknanya dari segi waktu muda dia memang tak masalah. Kemudian beliau mula membawa bid'ah-bid'ah, pandangan-pandangan yang pelik-pelik, dan sehinggakan beliau dipenjarakan sebanyak 7 kali dalam hidup beliau.
Penjara pertama tak ada kaitan sangat. Penjara yang kedua yang bermula setelah 40 tahun adalah kerana beliau mula membawa fitnah-fitnah ayat mutasyabihat. Jadi sebab tu kita kena faham, beliau wafat 728 Hijrah. Mungkin beliau mula dipenjara isu ayat mutasyabihat di peringkat-peringkat awal. Ketika beliau membawa ayat-ayat mutasyabihat. Akhirnya beliau dipenjarakan. Kemudian dibebaskan. Kemudian beliau membawa isu bertentangan dengan Imam Ibn Arabi. Berlakulah perdebatan yang besar antara beliau dan pengikut beliau dengan pengikut Ibn Arabi. Sampai hari ini berlaku. Saya tengok orang yang duk urat Ibn Arabi kebanyakannya menggunakan hujah-hujah Ibn Taimiyah. Kemudian masalah talak. Akhirnya beliau dipenjarakan pada masalah mengziarahi makam Nabi, tidak boleh jamak dan qasar solat padanya, safar tu safar maksiat. Dan beliau dipenjarakan oleh imam-imam besar. Sebab itulah kita kena faham, Ibn Taimiyah timbul di tempat yang penuh dengan ulama. Tu ulama kata alhamdulillah mereka timbul pada zaman Imam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki, Badruddin Ibn Jama'ah. Ini semua ulama-ulama yang sangat besar. Jadi ketika timbulnya Ibn Taimiyah membawa masalah-masalah ini kan, ambil contoh Hafiz Nuruddin Al-Iraqi, Tok Guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibn Taimiyah melanggar ijma' ulama dalam puluhan masalah, 60 atau 70 masalah. Bahkan waktu saya hadir satu seminar, Dr. Syekh Umar Abdullah Kamil disebut Ibn Taimiyah mendakwa dia berpegang dengan mazhab salaf dalam 100 lebih dakwaan. 99 daripada dakwaan salaf tu palsu. Sebab Ibn Taimiyah ni cara dia berhujah, dia suka kata inilah yang disepakati salaf, inilah dipegang oleh salaf. Sedangkan itu bukanlah mazhab pandangan ulama salaf salih. Dan bahkan itu bukan ijma'. Jadi mereka banyak. Bahkan Ibn Taimiyah juga banyak membawa pandangan-pandangan dalam yang syaz dalam masalah-masalah fiqh. Tapi dalam masalah fiqh tak perlulah. Okay, baik. Jadi adakah kita nak bersikap ekstrim, kita tolak habis-habisan? Kita kena ambil sifat yang mu'tadil, yang insaf. Okay? Saya tahu memang di kalangan ulama muktabar macam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tahu kan, tuan-tuan pun kenal Ibnu Hajar Al-Haytami ni antara muhaqqiq madhab Syafi'i. Di akhir zaman di zaman mutaakhir ataupun zaman istiqrar madhab Syafi'i, dua ulama yang betul-betul menjadi pegangan mazhab Syafi'i adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki dan Imam Jamaluddin Ar-Ramli Al-Misri. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, kalau tuan-tuan tengok dalam kitabnya Fatwa Hadithiyah, betapa kerasnya kata-kata beliau terhadap Syekh Ibn Taimiyah. Keras. Abdun adallahullah wa adallahullah. Tapi Syekh Yusuf Nabhani menyebut bahawa kemungkinan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dapat melihat bahawa maksud fatwa-fatwa Ibn Taimiyah ni akan membawa pada musibah yang besar pada umat Islam. Walaupun pada waktu itu belum timbulnya Wahabi yang betul-betul mengeksploitasi kalam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tidak pernah mengangkat senjatanya terhadap orang Islam. Itu kena faham. Ibn Taimiyah memperjuangkan pandangannya dengan pena. Tapi Wahabi membawa apa yang dibawa oleh Ibn Taimiyah ni dengan cara yang lebih ekstrim lagi. Memperkembangkan tauhid 3 Ibn Taimiyah itu sehingga menjadi, dan mereka mengasaskan pula 10 nawaqidul Islam. Kalau tuan-tuan baca 10 nawaqidul Islam tu memang itu bagi saya kaedah takfir. Ini juga yang dibawa oleh ISIS. ISIS bila pergi dapat tawan Syria, dia letak buku-buku Wahabiyah dekat masjid-masjid dekat Syria. Bila ditawan balik oleh kerajaan Syria, kerajaan buang balik buku-buku tu. ISIS mencetak buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ni kalau kita nak samakan betul-betul Ibn Taimiyah, tak sama. Ibn Taimiyah tidak mengangkat senjata pada umat Islam. Tapi adakah kita nak tolak semua fatwa-fatwa dia? Tidak. Kita tak mengambil pandangan macam tu. Mana fatwa-fatwa dia yang tidak dianggap sebagai menyalahi ijma', tak ada masalah untuk dirujuk. Tetapi soalannya, adakah orang yang mengkaji itu mampu? Kan Syekh Ahmad Al-Ghumari, Hafiz Ahmad Al-Ghumari kata, bila Allah menzahirkan Wahabiyah di atas pandangan Ibn Taimiyah, itu satu kehinaan. Sebab apa? Sebab pandangan dia itu asalnya tak merosakkan sampai menumpahkan darah, tiba-tiba diguna pakai oleh golongan yang membunuh umat Islam, memerangi umat Islam. Itu satu musibah. Kalau kita
Dulu kita hidup, sekarang kita buat satu teori. Teori kita tu dikembangkan oleh orang selepas kita dengan menggunakan teori kita membunuh umat Islam. Jadi Ibn Taymiyah tokoh yang mempunyai pandangan yang kontroversi itu memang tak dapat dinafikan. Siapa yang mengkaji, berkajilah. Cuma pandangan ulama pula berbeza pandangan. Adakah beliau betul-betul bertaubat daripada mazhab beliau ataupun beliau macam ada unsur taqiyah? Ini ada khilaf. Saya tengok ada 3 pandangan. Ada yang kata beliau sempat bertaubat tapi tak sempat nak tahrir mazhab. Ini ada pandangan. Ada yang kata beliau bertaubat tetapi taubat beliau itu apa kita panggil pada sebahagian bukan sebahagian. Ada yang kata beliau berpura-pura taubat. Buktinya setelah kewafatan beliau, pengikut beliau masih lagi menyebarkan pandangan-pandangan beliau. Wallahu ta'ala mana satu. Tapi macam kita kata, kita mengambil pandangan yang tidak menanam kebencian. Maksudnya kita kata, apa yang manfaat bukan daripada Ibn Taymiyah, daripada Alex Ferguson. daripada pandangan-pandangan yang tak menyalahi agama, ambillah daripada orang kafir sekalipun. Apatah lagi daripada ilmuwan Islam. Cuma macam ulama kata, dia adalah seperti sebuah laut yang bergelora. Ilmunya seperti laut yang bergelora. Siapa yang nak melalui ilmunya tu kena kapal besar lah. Ilmu kena besar. Tidak kamu sendiri karam. Dalam tu ada mutiara yang baik-baik, boleh ambil, tapi bangkai-bangkainya jangan ditinggalkan. Jadi kita ambil pandangan begitulah, yang munsif, yang mu'tadil. Mana-mana pandangan beliau yang bertentangan, kita tolak. Okay. Mana-mana pandangan beliau yang tidak bertentangan dengan ijma', tiada masalah untuk kita terima dan kita pakai. Tetapi siapakah yang mampu membezakannya? Itu para ulama yang betul-betul mahir. Jadi sebahagian ulama mengharamkan orang merujuk pada Ibn Taymiyah tu kerana apa? Kerana takut tak dapat nak beza. Takut tak dapat beza. Baik. Jadi Ibn Taymiyah ada kontroversi yang jelas lah, semua tahulah. Siapa yang mengkaji tahulah. Jadi kadang-kadang saya pelik setengah orang bila dibicara Ibn Taymiyah seolah-olah tak ada kontroversi ni langsung. Tidak. Macam kamu ni faham tidak? Maksudnya kamu ni betul-betul mengkaji Ibn Taymiyah ke tidak? Macam seolah-olah tak ada kontroversi langsung. Jadi tak benar juga. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah, saya tak tahu siapa yang iktiraf dia sebagai ulama. Itu soalan. Imam Abu Zahrah pun menulis dia sebagai satu orang yang membawa pemikiran Ibn Taymiyah dengan cara yang lebih ekstrim. Dan beliau jelas mengkafirkan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab beliau kata apa? Syirik yang beliau tentang ni lebih berat daripada syirik yang ditentang oleh Rasulullah. Syirik yang dibuat oleh kaum kufar zaman beliau tu lebih berat daripada kaum kufar zaman musyrikin zaman Rasulullah. Seolah-olah dia lagi hebat daripada Rasulullah. Rasulullah lawan tu syirik yang lebih kecil daripada syirik zaman dia tu. Sebab tu ulama marah dengan dia. Hal huwan nabiyyu hatta ja'a bitauhid? Adakah dia nabi sampai dia nak kata dia membawa tauhid? Sampai dia nak kata orang-orang sebelum tak tahu makna la ilaha illallah dan sebagainya. Guru dia pun marah dekat dia. Dia menimbulkan bid'ah dia ni selepas kematian ayah dia. Dan kalau nak cerita panjang, saya kata saya boleh cerita panjang buat ni. Dia ni rasa dia macam ala-ala Nabi juga sebenarnya. Walaupun dia tak sebut. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia dihalau daripada Uyainah, dia berhijrah ke Dar'iyah. Lepas tu dia sampai di Dar'iyah, dia wajibkan semua orang berhijrah ke Dar'iyah. 3 Khawarij sahaja yang mewajibkan mereka berhijrah ke tempat mereka. Pertama Azariqah, yang kedua Wahabi, yang ketiga ISIS yang menyuruh orang. Lepas tu daripada Dar'iyah mereka mula menyerang umat-umat Islam yang lain. Menyerang. Dan dalam kitab-kitab mereka sebut mereka sebagai muslimun, muwahhidun. Yang mereka lawan ni musyrikin. Sedangkan mereka lawan tu siapa? Orang Mekah, orang Madinah, orang Taif, orang Ahsa, orang-orang sekitar Hijaz tu lah. Mana lagi orangnya? Bahkan sebahagian ulama jelas Al-Kashmiri menyebut dia satu orang yang bodoh. Tergesa-gesa dalam menuduh kufur dan sebagainya. Dan mereka menuduh kufur kepada penduduk Mesir, penduduk Syam, penduduk Turki. Bahkan seluruh tak sempat nak cerita. Banyak sangat berkenaan dengan ni yang saya boleh cerita. Kalau nak terangkan sejarah Wahabi daripada A sampai Z, insyaAllah saya boleh terangkan. Tapi hatta kajian-kajian antarabangsa pun telah membuktikan bahawa fahaman ini menjadi enjin kepada timbulnya fahaman-fahaman ekstrim yang
zaman sekarang ni. Daripada Al-Qaeda dulu sampailah ISIS zaman sekarang ni, di tengah-tengahnya Boko Haram ke apa semua tu, JI apa semuanya, kita tengok mereka merujuk kepada rujukan yang sama. Baik. Jadi kita menghormati dari sudut hubungan negara dengan negara, mereka telah bahkan kita tengok sekarang ni pun sebahagian pemimpin Saudi cuba menjauhi, cuba menolaklah beberapa fahaman yang mengkafirkan dan sebagainya. Mereka sendiri pun cuba memperbaiki perkara ni. Panjang nak cerita, antaranya mereka tubuhkan apa, King Abdul Aziz tu, Center for Global Peace tu. King Muhammad Saud, King Saud ke King Abdul Aziz ya? Center for Global Peace. Lepas tu sekarang ni negara barat tengah bagi pressure pada mereka supaya bergerak ke arah pendekatan yang lebih liberal. Maaf, banyak ni cerita panjang lah tuan-tuan. Baik. Sesat dan kafir mujassimah. Baik, kalau mujassimah tu terlalu soreh dan soreh. Tuhan tu muka macam saya apa semua, itu jelas lah. Itu jelas, kafir. Tapi kalau dia masih lagi menggunakan lafaz Al-Quran, orang Melayu bahaya sikit. Orang Arab sebahagiannya mereka menggunakan istawa bizatihi hakikatan. Orang Melayu terus bersemayam, ada yang terus duduk, ada yang terus bersila lendik. Sebenarnya bahaya. Beriman dengan Ar-Rahmanul Alal Arsyistawa tak sama beriman dengan Allah duduk bersemayam atas arasy. Ini terjemahan literal bagi ayat mutasyabihat yang menyalahi kaedah tafwid dan juga kaedah takwil. Jadi selagi mana ada syubhat untuk tidak mengkafirkan, selagi itulah ulama ahli sunnah wal jamaah tak mengkafirkan. Itu kaedah. Ulama ahli sunnah ni macam itulah baiknya, kan? Ada 100, ada 99 wajah nak dikafirkan. Satu je mungkin beriman. Kita pegang satu tu. Mungkin ada syubhat kekufuran dia, masih lagi dihukumkan sebagai beriman. Tapi ada sebahagian ahli bid'ah yang dihukumkan sebahagiannya kafir, sebahagiannya beriman. Boleh bersembahyang dengannya, boleh ini, tapi nak berkahwin tak boleh. Halal nak makan sembelihan tak boleh. Itu ada juga ahli bid'ah yang dihukumkan sebagai begitu. Kemudian akidah sesat dan okey, kita nak kafirkan orang ni tuan-tuan, kita tak ada hak. Sebab itulah tidak ada hak kita nak menghukum kepada orang yang telah wafat. Yang boleh kita hukumkan pemikirannya sahaja. Sebab tu kalau ada orang nak kafirkan Ibn Arabi, nak kafirkan Ibn Taimiyah, nak kafirkan, kita kata tak boleh kafir lah, nak boleh kafir apa macam mana? Dia dah wafat. Tak boleh dah hukum atas tubuh badan, tak boleh dah. Yang kita boleh hukumkan, bincangkan, kalau sah betul nisbah pemikiran ini kepadanya, pemikiran ini salah. Adapun dia nak hukum macam mana, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab tidak la yuqda ala ghaibin, tak boleh dihukumkan ke atas orang yang tidak hadir dalam majlis penghakiman. Orang yang dah mati memang tak boleh hadir. Jadi nak hukum sesat kepada seseorang, kena hadirkan dia. Kalau tak boleh hadirkan dia, hanya pada pemikiran dia. Jadi jangan kita tidak menghukum ke atas individu yang telah wafat. Tapi pemikiran yang dinisbahkan pada dia yang masih lagi membawa fitnah, itu yang kita hukumkan. Boleh faham tuan-tuan? Sebab apa? Sebab nak hukum takfirul ain lain dengan takfirul nau'. Takfirul ain kita kena orang tu sendiri kena hadir. Kena ikut macam kata Syekh Dr. Ahmad Al-Kiti, kena melalui prosedur mahkamah. Orang yang dah wafat nak pergi mahkamah macam mana kan? Tak boleh. Kemudian Wahabiyah dan Taimiyah, dua perkara yang berbeza. Okay? Walaupun kita kata Wahabi itu mendapat inspirasi sebahagiannya daripada Ibn Taimiyah, tapi nak kata sama serijiknya tak juga. Ini membawa cara yang lebih keras dan ada perkara-perkara yang diterima oleh Ibn Taimiyah. Contohnya Ibn Taimiyah adalah orang yang menerima tokoh-tokoh tasawuf. Disebut bahawa beliau ada sanad tariqah Qadiriyah. Tapi Wahabi sifat dia pada tasawuf sangat berat. Mereka menghukumkan orang sufi itu sekurang-kurangnya ahli bid'ah. Bahkan fatwa-fatwa Ibn Taimiyah berkaitan dengan tarikat tasawuf mereka buang daripada jilid-jilid. Jadi tak sama, ada banyak beza. Jadi Ibn Taimiyah pun tidak membawa kepada senjataan dan sebagainya. Ini bersepakat dengan golongan British lagi. General Ibn Taimiyah tak ada cerita lah dia bersepakat dengan British dan sebagainya. Ibn Taimiyah pun tak dengar dia serang Mekah Madinah. Wahabi memang serang Mekah dan Madinah. Jadi tak samalah Taimiyin ataupun dengan Wahabiyin. Walaupun kalau saya nak rangkumkan pendekatan dia adalah bermula daripada Karramiyin, Mujassimah Hashwiyah, Ibn Taimiyah, kemudian bawa kepada Wahabiyah, Karramiyah.
Jadi bukan Ibn Taimiyah itu terpengaruh dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak. Itu disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Hadithiyah juga. Imam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah bukan membawa manhaj Imam Ahmad. Tidak. Tapi sebenarnya dia lebih terpengaruh kepada golongan Karamiyah. Sebab tu beliau ada memuji Muhammad bin Karam As-Sajistani, pengasas Karamiyah. Kemudian Hanabilah Mujassimah atau Hashwiyah, kemudian Ibn Taimiyah, kemudian Wahabiyah. Ini dia punya susu galur pemikirannya. Dan setelah Wahabiyah ni kalau kita tengok Al-Qaeda ataupun golongan-golongan ISIS apa semua, mereka juga mengambil rentetan yang sama. Jelas daripada kajian-kajian yang dilakukan. Apakah kaedah tepat untuk membasmi golongan bid'ah? Jadi saya rasa saya tutup dengan soalan ini. Kaedah yang tepat adalah dengan pertama sekali menerangkan kebenaran. Menerangkan kebenaran. Maksudnya kita ada amar ma'ruf nahi munkar. Macam saya setujulah dengan pendekatan yang diambil oleh Jabatan Agama Islam Selangor ni, membuat pendekatan mengenengahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang merupakan tokoh-tokoh ulama dalam semua bidang ilmu Islam. Manhajnya macam mana? Ada yang kata kita dituduh mempertuhankan akal. Bila masa pula Asy'ariyah mempertuhankan akal? Asy'ariyah tidak pernah mempertuhankan akal. Tapi mengabaikan akal itu adalah satu jenayah. Kemudian membuat penerangan, dan bagi saya yang paling penting pengalaman saya lah, antara perkara yang paling banyak menyelamatkan masyarakat adalah fatwa yang diwartakan secara rasmi tentang ajaran sesat yang dibuat oleh majlis-majlis fatwa negeri dan wilayah. Kalau kita ada fatwa-fatwa ni, kita senang nak sebarkan, tak perlu nak berdebat-debat dah. Tak perlu nak berdebat-debat. Dulu dalam grup WhatsApp berdebat macam-macam. Tapi bila banyak negeri dah keluarkan fatwa pasal Wahabi, tahun 2012 Perak dah keluarkan, lepas tu 2016 Negeri Sembilan, 2017 Sabah, 2016 ke 17 Kedah, Pahang pun 2014 keluar, Selangor saya tengok keluar ada yang pelarangan ahli bid'ah dan ada soal jawab ada keluar dan sebagainya lah. Jadi dengan adanya fatwa-fatwa rasmi ni tuan-tuan, bila kita sebarkan dekat WhatsApp group ataupun kita kongsikan dengan sahabat-sahabat kita, maka mereka yang dulunya ta'assub akhirnya slow down. Jadi memang kalau kita nak menerangkan secara ilmiah yang begitu banyak ni kepada orang awam, mereka tak mampu nak absorb. Tapi bila kita perkenalkan kebenaran, kita perkenalkan fatwa-fatwa rasmi tentang ajaran sesat, saya tutup dengan ni lah. Baru-baru ni satu orang kawan saya menangis. Telefon saya, Ustaz, mak dia terpengaruh dengan ajaran Dr. Ismail Kasim di Zikir Nafas tu. Kalau dulu kan saya terlibat dalam kajian dia di peringkat Negeri Sembilan, saya panel penyelidik Fatwa Negeri Sembilan. Kita memang mengkaji dan akhirnya keluarkan kita sokong kita Majlis Jawatan Fatwa keluarkan fatwa berkenaan dengan ajaran Dr. Ismail Kasim. Tapi dulu dia guna ajaran Rahmatan lil Alamin, Perahmat. Sekarang ni dia guna ajaran Darut Tauhid. Darut Tauhid. Jadi saya pun lah kawan saya pun dia panggil saya pergi rumah dia, jumpa mak dia yang terpengaruh dengan Dr. Ismail Kasim, ajaran Zikir Nafas, Perahmat ni ataupun Darut Tauhid sekarang. Kita terpaksa terangkan, makcik ajaran ni begini. Tapi dia tak percaya. Dia tak percaya. Jadi saya haraplah, saya tak panjang-panjang, saya haraplah fatwa rasmi berasaskan fakta yang diwartakan oleh pihak yang berkuasa memang benar-benar dapat menyelamatkan. Jadi mak dia paksa adik-beradik dia semua pergi ikut majlis zikir Dr. Ismail Kasim. Tapi bila kita kongsikan fatwa-fatwa ni, adik-beradik dia semua tak nak pergi. Maksudnya kita dengan sekurang-kurangnya, ialah setakat ni maknya seorang yang terpengaruh, adik-beradiknya selamat. Tapi yang dah terpengaruh, sukar nak diubati. Saya tangguhkan di sini sajalah dulu. Moga-moga apa yang dibincangi dapat memberi manfaat. Serba sedikit dan saya serahkan kepada majlis. Maaf di atas ambil masa.